Lillah wa syukru lillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'si wan nahdah amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد. Sesungguhnya Allah ialah Tuhan yang memfardukan ke atas engkau, hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk melaksanakan Al-Quran supaya engkau benar-benar dikembalikan ke tanah air engkau, yakni Makkatul Mukarramah. Shadaqallahu maulana al-azim. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam ni kita dapat bertemu di Masjid Sayyidina Uthman. Masjid Sayyidina Uthman. Kali pertama mau mari ni rasanya. Dan berasa mengatuk mata. Kena nasi goreng tak deh. Sebelum hari tu kena nasi goreng dia. Mengatuk sudah lah kata. Cakap guna ni. Kita kohor-kohor tengoklah macam mana. Jadi para hadirin sekalian, ayat yang berbaca tadi Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullahu taala dalam kitab Tafsiril Kabir sebut tentang sabab nuzulil ayah, sebab turun ayat tersebut. Nabi SAW ketika mana berhijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi SAW singgah di satu tempat yang bernama Juhaifah. Kemudiannya Nabi SAW kelihatan menangis. Bila sampai di Juhaifah tu Nabi kelihatan menangis, mengeluarkan air mata. Lalu turun Jibril alaihi salam tanya kepada Nabi SAW, atashtaqu ila baladika ya Rasulullah, apakah engkau rindu kepada negeri engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawab Nabi Muhammad, ya hai Jibril, aku rindu kepada Mekah. Lalu kata Jibril, fa inna Allah ta'ala yaqulu innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'adin ay Makkah. Aku turun ni kerana Allah Ta'ala suruh kirim berita gembira, dia panggil. Allah Ta'ala kata kamu, sesungguhnya Allah Tuhan yang mewajibkan ke atas kamu melaksanakan hukum hakam Al-Quran. Pergi ke Madinah tu bukan sengaja, bukan sia-sia, bukan takut, bukan lari, tidak. Tapi suruhan Allah supaya Nabi Muhammad SAW ni menegakkan hukum hakam Allah. Dan di situ jugalah khabar gembiranya, la radduka ila ma'adin ay Makkah. Kamu akan benar-benar dikembalikan oleh Allah ke negeri tanah kelahiran kamu, yakni Mekah Al-Mukarramah. Maka Nabi bila dengar ayat tersebut senyum saya dah. Hak tadinya sedih senyum dah. Apa kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Tafsiril Kabir? Wa fi tafsiri ayah, dan sabit di dalam mentafsirkan ini ayah, isyaratun, ialah satu isyarah. Isyarah ni dia panggil i'lanun bi khafi, pemberitahuan daripada Allah dengan secara halus. Lagi pula pemberitahuan ni dengan makna busyra, dengan makna berita gembira. Sebab tu Nabi senyum lepas dengar ayat tu, senyum. Apa? Isyarah daripada ayat tersebut, ila anna hubbal watani juz'un minal iman, kepada bahawasanya cintakan kepada tanah air, cintakan kepada negara, cintakan kepada negeri, itu ialah juzuk daripada iman. Juzuk daripada iman. Sehingga kita dengar perkataan ulama, hubbul watani minal iman. Cintakan kepada tanah air itu bahagian daripada keimanan.
Bermakna orang yang tidak cinta kepada negara, tidak cinta kepada tanah air. Orang tersebut, keimanan dia tu boleh dipersoal. Nah, beriman ke tak beriman pada Allah Ta'ala. Kalau apa? Kalau tidak rasa cinta kepada tanah air. Nah, maka cinta kepada tanah air inilah dipanggil nasionalisme. Jadi bengok dah kan, sudahlah nasionalisme. Iya. Nah, bahasa standardnya kebangsaan. Nah, artinya nasionalisme itu juz'un minal iman. Nah, cintakan kepada tanah air, cintakan kepada bangsa, itu ialah bahagian juzuk daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam satu hadis Nabi SAW, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu cerita tentang perbuatan Nabi. Bagaimana fi'lun Nabi? Nah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin fa nazara ila judranil Madinah. Nabi ini apabila sampai daripada bermusafir, Nabi keluar pergi musafir ke mana-mana, bila sampai balik pula ke Madinah, fa nazara ila judranil Madinah, maka Nabi ini akan menilik kepada dinding tembok kota Madinah. Tilik tu bukan tilik bodoh begitu kita, tilik-tilik juga. Kalau benda hak kita tidak ada sejarahnya, kita tilik bodoh begitu je. Nanti ni. Tapi tilik ni tilik dengan penuh makna. Nah, macam kita lah, nah, duduk di negeri orang, cari makan negeri orang. Nanti ni. Duduk di Selangor, duduk di KL Lumpur tu, nah. Lepas tu balik jaga-jaga sekali ke Kelantan ni, singgah di rumah tempat kelahiran. Kita pun tengok tu bukan tengok bodoh gitu, tengok dengan penuh kenangan dia panggil. Nah, tengok dengan penuh makna, tengok dengan penuh memori. Nah, kasihnya, sayangnya, apa? Oi, sinilah tempat aku membesar mula. Nah gitu. Nabi ni begitulah. Tiap kali daripada pulang, balik daripada musafir, maka Nabi SAW belum nak masuk ke Madinah tu, Nabi berhenti sekejap, tengok ke dinding Madinah. Tengok tu bukan tengok sia-sia, tidak. Tengok dengan penuh makna. Nah, awda'a rahilatahu. Nah, maka Nabi SAW akan memberhentikan orang panggil kenderaannya. Wa in kana ala dabbatin, dan jika Nabi berada di atas kenderaannya, harakaha min hubbiha, maka Nabi akan menggerakkan, lepas daripada Nabi duduk senyap sekejap tengok ke dinding Madinah, Nabi pun pecut balik kenderaan dia, min hubbiha, dari kerana cintanya akan Madinah. Itu kata Abdullah bin Abbas dalam kitab Sahihil Bukhari, asahul kitab ba'da kitabillah, Sahihil Bukhari wa Muslim. Sesahih-sahih kitab, sesahih-sahih buku selepas daripada Quran enggak, Sahih Bukhari Muslim. Dan hadis ni diriwayat oleh Imam Bukhari. Lalu Imam Amirul Mukminin fil hadis, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani Amirul Mukminin fil hadis. Nah, tok ngulu orang mukmin dalam ilmu hadis. Dia mengarang satu syarah bagi Sahih Bukhari yang diletak nama dengan nama Fathil Bari. Nah, kitab Fathil Bari syarah Sahih Bukhari. Nah, Fathul Bari itu bukan nama orang, nama kitab. Apa kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam mensyarahkan hadis tadi? Hadis yang Abdullah bin Abbas cerita perbuatan Nabi. Nabi ni tiap-tiap kali balik daripada musafir, bila sapa di Madinah, Nabi berhenti sekejap kenderaannya, tengok ke dinding Madinah dengan penuh makna. Kemudian Nabi pecut pula dari kerana cintanya kepada Madinah. Apa maknanya hadis tersebut? Kata Ibnu Abbas, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa fil hadisi dilalatun, dan sabit di dalam hadis tersebutnya pengertian. Dilalah makna pengertian, dalil yang menunjukkan ala fadlil Madinati, satu, menunjukkan bahawasanya Madinah ni ada kelebihan khas. Madinah ni ada kelebihan khas. Sebab itulah kalau orang pergi ke Madinah, walau berdebu bagaimanapun, jangan kita tutup muka supaya kita duduk di Malaysia ni, jangan. Nah,
Kan debu pada pasir kita pun tutup muka. Allah. Kurang pengetahuannya kita dengan fadilat Madinah. Nah, debu Madinah tu obat untuk penyakit. Nabi SAW, bila orang mari nak berubat dengan dia, orang buta, Nabi ambil debu Madinah, tanah Madinah tu, Nabi japi. Nabi kata, turbatu ardina, biriqati ba'dina, yushfa saqimuna, biizni rabbina. Itu dia panggil macam orang dulu mentera lah nanti ni. Jadi baca mentera ni boleh ke tak? Boleh. Nabi pun baca. Asalkan mentera tu maknanya tidak bercanggah dengan usulul akidah. Usulul aqaid. Nabi baca mentera. Nabi ambil tanah Madinah. Nabi kata apa? Turbatu ardina. Tanah bumi Madinah kami. Biriqati ba'dina. Bila bercampur dengan air liur daripada setengah orang-orang kami, yushfa saqimuna, mudah-mudahan menyembuhkan penyakit yang ada pada kami biizni rabbina, dengan izin Tuhan kami. Maka Nabi sapu ke muka orang buta tu, celak dia dengan izin Allah Ta'ala. Jadi hadis tu juga ulama kata menunjuk kata makruh nah. Kalau kita pergi ke Madinah debu kuat kita tutup. Makruh. Buka. Kenapa? Tanah Madinah ni tanah barakah. Negeri Madinah ni negeri yang penuh fadilah. Dan hadis tadi pula hak Sahih Bukhari tadi kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, wa fil hadisi dilalatun ala fadlil Madinah. Sabit di dalam hadis tersebut satu dalil yang menunjukkan di atas kelebihannya Madinah, wa ala masyru'iyyati hubbil watani, dan di atas pensyariatan cintakan kepada negara, wa hanini ilaihi, dan rindukan kepada negara. Itu syariat. Cintakan kepada negara, cintakan kepada tanah air, itu syariat, disyariatkan dalam Islam. Itu maksud. Artinya semangat mencintai negara dan bangsa itu bukan diambil daripada mana-mana fahaman selain daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Quran dan sunnah. Itu. Kita kerap kali dengar orang-orang sebelum ni duk kata nasionalisme ni tidak ada dalam Islam. Kebangsaan ni tidak daripada Islam. Kebangsaan ni dicipta oleh orang Yahudi, oleh orang Zionis, oleh orang Kristian, oleh orang sekular. Contoh. Perkataan tersebut kita nak kata tak betul 100% pun tidak. Betul 100% pun tidak. Bagaimana? Fafihi tafsilun. Kena ada huraian dia. Boleh jadi tok-tok guru kita ataupun ustaz-ustaz kita bercakap seperti itu, bersyarah seperti itu kerana dianya pergi mengaji ke Timur Tengah. Mengaji ke Mesir, ke Baghdad. Lalu baca buku sejarah nasionalisme di Timur Tengah. Kemudian setelah baca buku-buku yang menceritakan tentang sejarah tercetusnya semangat nasionalisme di Timur Tengah, maka balik ke Malaysia, balik ke Indonesia, dihukum sama cerita hak di Mesir, di Baghdad, di Iraq, di negeri-negeri Timur Tengah, sama di Nusantara. Itu boleh jadi satu kesilapan. Dan silap ni sangat besar. Kenapa? Bila ambil cerita sejarah tempat orang lain, mari handai di tempat kita, terkadangnya sama dan terkadang tak sama. Taghayyurul ahkam bi taghayyuril azmani wal makani wal ashkhas. Berubahnya hukum itu dengan sebab berubahnya tempat, masa dan individu seseorang. Berubah hukum. Contoh. Bulan Ramadan hari itu ada satu kelompok orangnya buat anjuran buka puasa di kuih. Buka puasa di rumah ibadat orang bukan Islam. Gak perkara ni tidak pernah buat oleh kita. Supaya tak ada masjid nak buat. Anak sini yang dia buat di kuih buka puasa. Tiba-tiba bila kita marah, kita kritik, dia pun mari cerita di Mesir. Kata, kenapa awak nak marah? Di Mesir, Syekh Azhar buka puasa di gereja boleh. Ulama-ulama Azhar buka puasa di gereja tak mengapa tu. Tak ada bising gegak apa pun. Kenapa di Malaysia jadi nak marah, nak bising?
Dia pergi ambil cerita di Mesir, mari hukum sama di Malaysia. Tu boleh ke hijab lagu tu? Boleh? Tak boleh. Salah tu. Mesir ada wakil dia, ada realiti dia. Malaysia ada realiti dia. Negeri yang tidak sama. Eja tak sama dah. Mesir ming sokra. Malaysia ming lam ya sin ya alif. Mana sama, eja tak sama dah. Realiti wakil lagi berbeza. Di Mesir, para hadirin sekalian, ada kelompok yang dipanggil Gerakan Salafi Jihadi. Satu kelompok. Kelompok ni gemar membom, menembak atau mengebom gereja atau rumah-rumah ibadat orang bukan Islam. Gemar, berahi, sedap, suka. Mana gereja kita pergi bom? Gitu. Nah, itu satu kelompok. Ada satu kelompok lagi, Gerakan Jihadi Salafi Takfiri. Ni lebih ekstrim lagi. Mana? Bukan setakat gereja, bukan setakat rumah ibadat orang bukan Islam, orang kafir. Nah, bukan kuih, tokong, tidak. Ya bom. Bahkan masjid-masjid orang Islam, kalau tak kena cara, nyebom betul lah. Nyebom betul lah. Contoh, yang mari ke masjid kita ni, ada tengok dinding. Ada ke duk gantung ayat-ayat kursi ke 1000 dinar ke? Nah, kalau ada dia, jemaah masjid ni musyrikin ni. Tengok. Kenapa? Berdasarkan hadis Nabi SAW yang sahih. Nabi SAW sabda, man allaqa tamimatan aw azimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantung azimat, yang menggantung tangkal, maka sesungguhnya syirik ia. Hadis yang sahih sungguh. Tapi dia faham hadis itu tidak sahih. Hadis itu sahih, tapi kepala otak dia tu tak sahih. Faham hadis tu tak betul. Itu. Baca saja secara literal, faham daripada terjemah. Rasa saya betul dah ni kepala. Rasa saya. Ya dok tilik pada ulama syarah tu bagaimana hadis tu. Ada tu. Tu bahaya tu. Maka kalau dia mari masjid, kau surah hok duk gantung ayat kursi kayak 1000 dinar, duk hias ayat-ayat apa. Kita duk gantung ayat-ayat kursi ke berapa tu sebagai tafaul, tabarruk, ambil barakah. Nah, tidak syirik. Tidak ada orang Islam duk i'tikad ayat 1000 dinar tu yang memberi kekayaan, yang memberi rezeki. Tak ada. Allah yang beri rezeki. Nah, pernah kita berjumpa dengan orang kaya, kau tanya, apa dia mau punya rahsia boleh jadi kaya lagu ni mau? Tiba-tiba dia jawab, tu 1000 dinar tu tengok. Nak ni, tahu buat rezeki. Ada gitu. Tolu benar, jahil tu okey benar ada ni. Tak ada orang Islam lagu tu. Nah, pasti kata Allah, Tuhan belaka rezeki Tuhan belaka. Pasti kata gitu. Tu nak kata kita tu orang mukmin, tidak syirik sekali-kali. Tapi kelompok ni gemar mengkafirkan orang Muslim dengan caranya memahami nas Quran hadis dengan tidak betul. Padahal hadis tersebut, kalau kita mengajinya, orang panggil, ulama kata hadis tu tashbih baligh, dia panggil. Tashbih baligh ni tashbih yang digugurkan ada tu tashbih. Maknanya apa? Man allaqa azimatan faqad asyraka. Siapa yang menggantung azimat maka syirik ia, ai fi'luhu ka fi'lil musyrikin. Itu maksud. Ala sabilil ihtiyat, atas jalan menjaga orang mukmin supaya jangan tasyabbuh dengan orang kafir pada i'tiqad, pada perbuatan zahir. Ya, sama. Mudah lagu ni. Nah. Kita orang Islam kalau demam makan panadol tak? Makan tak panadol? Makan dia ni. Orang kafir kalau demam makan panadol tak? Makan tak? Panadol hak kita makan, orang kafir makan tu, ada ke panadol tu panadol muslim, panadol non muslim ada? Tak ada. Panadol tu lah tu. Nah. Kaifiat makannya kita orang Islam makan panadol kok mulut. Orang kafir kok mulut kok punggung. Kok mulut kat dia ni. Oi, supo, sama. Maka boleh tak kata sama? Boleh. Banyak wajah tu. Ni. Antara musyabbah dan musyabbahu bih, banyak wajah syabah. Maka sah untuk ditashbih. Baik. Sekarang nak tashbih dengan molek. Ni. Barang siapa makan penadol, maka sesungguhnya syirik ia. Terkejut tak? Orang ngaji tak kejut. Kenapa? Apa hak Tok Guru nak ayat tu bukan Tok Guru larang kita makan penadol.
Tok guru kita suruh ikhtiar. Kalau kita makan panado, makan selori pun tak apa. Tapi jangan duk tekok panado, hok beri sembuh. Itu lagi tu. Nah, makan panado selori, so kontainer tak ada. Ha? Tapi tekoknya siapa beri sembuh? Allah. Sebab tu kalau kita makan selori, panado, tak sembuh-sembuh. Gi bakar dok kilo panado. Tak bakar. Kenapa? Bagi ikhtiar usaha. Bagi makhluk, tak ada orang panggil, tak ada manfaat, tak ada mudarat, tak ada boleh beri manfaat, tak ada boleh beri mudarat. Yang dapat memberi manfaat dan mudarat hanya Allah Taala. Itu etikot kita orang mukmin. Tapi makan panado makan tak? Makan. Orang kafir kalau makan hak tu memang, kalau sembuh memang hak tu dia ingat hak dua sihat dia. Tu beza tu, beza. Makan sama, benda hak dimakan pun hak tolak, cara makan pun sama, tapi etikot berbeza. Tu. Itu cara ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memahamkan makna-makna hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kelompok ni dak pakai zahir-zahir gitu. Ketika tu mudah-mudahlah dia mengkafirkan orang Islam, maka dengan cara lagu mana? Bom masjid-masjid orang Islam. Bom. Maka kerana ada benda ni lah, kerana ada ilah inilah, ulama-ulama Azhar tampil ke depan nak menggambarkan surah hakikah Islam yang sebenar. Bukan agama ini mengajar keganasan. Agama Islam nama Islam, salama yaslumu salman wasilman wasalamatan. Mana agama selamat, agama aman, agama damai, agama tenteram. Kalau kita bawa Islam orang tak tenteram, bermakna bukan Islam Nabi Muhammad kita bawa tu. Tiba-tiba bawa Islam mati nyawa orang, bukan tak teram hati orang, mati nyawa orang, bukan Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Itu. Maka ulama Azhar tampil menunjukkan gambaran Islam yang sebenar, masuk ke gereja-gereja. Beroperasi di rumah-rumah ibadat, berprogram di rumah-rumah ibadat orang bukan Islam. Jadi gerakan jihadi salafi hak saja tak kafir orang ni, tak boleh ni nak bom. Ada ulama-ulama orang Islam dalam tu. Tu paling kurang terhindar daripada perbuatan radikalisme, terorisme. Itu alasan kenapa di sana berlaku program-program seperti itu. Ada ni. Maka kalau tidak ada benda tersebut, ada keperluan tak untuk kita buat? Ada keperluan tak? Tak ada keperluan. Izan tafal illah, intafal ma'lul. Bila ternafinya illah, maka ternafilah ma'lul. Itu kaedah. Contoh lagi. Kenapakah ulama dulu mengharamkan kita mengucap selamat hari Christmas, selamat hari Natal, selamat hari-hari perayaan agama-agama? Kenapa? Ibn Taymiyah kata haram. Ulama-ulama lain, Pak Mazhab haram. Kenapa? Kerana suasana ketika itu sedang berlaku peperangan salib di antara umat Islam dengan Kristian. Duk perang. Dalam hadap perang tiba-tiba munasabah tak kita nak pergi ucap selamat kau musuh nak perang kita. Munasabah tak? Tak munasabah, maka haram beri ucap selamat. Itu. Gitu. Jadi sekarang kenapa pula ada ulama kata boleh? Tengok. Kenapa ulama ada ulama kata boleh? Iya. Kenapa? Karena nak menjaga hubungan baik di antara pemeluk-pemeluk agama. Dan nak mengkedepankan agama Islam lah agama yang menunjukkan kedamaian lebih dahulu daripada agama-agama lain. Sedangkan sekarang tidak ada kondisi peperangan di antara salib Kristian dengan umat Islam. Maka ketika itu idzan tafal illah intafal ma'lul. Tak nampak lagi? Contoh lagi. Kenapa ulama dulu mengarang kita haram pakai topi sudu, haram pakai topi koboi, haram pakai kok, haram pakai necktie, haram pakai rebeng, haram pakai seluar. Antara ulama tersebut Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili. Pengarang kitab Penawar Bagi Hati. Banyak kitab dia karang haram memakai topi. Bahkan sekarang ni tok guru pondok marah orang pakai topi. Dia ni orang topi, astagfirullahalazim, teruk sangat budak ni pakai topi sudu, haram ni. Macam zina pakai topi sudu tu. Nampak tak? Padahal tok guru tak faham. Tok guru dia kena faham juga kadang-kadang kitab yang dikarang tu tahun bila? Apa tujuan? Apa sebab? Sebabnya ketika tu yang mari jajah kita tanah Jawi ni pokok Belanda, pokok British wak mari pakaian lagu tu. Pakai topi,
pakai coat, pakai necktie, pakai seluar. Lihat ini. Munasabah dah orang mari jajah negara kita, kita pula pergi pakai baju supor dia. Lihat ini. Tanda reda tu reda. Maka ulama dulu tak reda. Hatta bertasyabuh dengan pakaian penjajah haram. Maka sekarang ada lagi tak penjajah? Ada British dok jajah lagi ni? Tak ada. Maka izan tafal illah, tidak ada illah, intafal ma'lu. Tak apa pakai tapi sudu nak pergi cedung mana tak ada. Beres-beres. Itu. Pak kitab tu nanti semula bila siapa suasana hok sama seperti syekh yang mengarang kitab pada ketika suasana tu, pakai pula kitab tu. Sekarang stop dulu nanti ni. Lagu tu. Bukan semua boleh guna pakai selalu dah. Kita mengaji dalam fiqh bab hamba ke? Hamba mengaji tak? Hamba muka tak ke apa dia mengaji. Pada hamba lah ni ada. Ada hamba rumah kita. Bibik tu. Bibik tu bukan hamba tu, orang merdeka tu. Nak buat hamba juga bukan? Nah, tak ada dah. Kenapa? Sistem perhambaan tu sudah tidak ada. Maka hodok mengaji lah kitab tu, stop dulu. Ngaji saja dulu. Buat bekah. Kalau nanti ada pula, apakah? Anak gitu. Inilah ulama, caranya bukan hanya membaca kitab, tapi kena faham dengan wakil realiti, fiqhul wakil dia panggil. Nah, kadang-kadang orang tak faham, dia kata Mesir boleh, apa kita Malaysia tak boleh? Lah, sama tak Malaysia dengan Mesir? Malaysia ni ada orang bong gereja, bong kuih, bong tokong ada? Ada bong tokong? Ada hak cacari baca, hak cokoh, hak telbing tidur di topak mana tu pecah. Kena bong ada? Tak ada. Aman, damai, rahmat, selamat. Rahmatan lil alamin, kata Menteri Agama. Nah, selamat, damai, boleh buat amal, tak ada apa-apa. Nah, apa nama hijau kita nak pergi buka puasa di gereja? Di kuih, di toko. Tak ada sebab. Tengok. Mesti ada sebab. Tu mana gitu. Jangan duk ambil hak negeri orang mari hukum di negara kita, jangan. Bodoh dia panggil. Itulah gitu. Ini sama jugalah hak tadi. Kesilapan sedikit daripada ustaz-ustaz kita mengaji di Timur Tengah, baca sejarah nasionalisme di Timur Tengah, balik di tanah Jawi hukum sama. Tak sama ustaz, tak sama. Apa tak sama tuan-tuan? Pertamanya begini, di Timur Tengah tercetusnya semangat kebangsaan, semangat nasionalisme di jiwa-jiwa orang Arab itu dicetuskan oleh Zionis. Presiden pertamanya bernama Herzl. Kenapa? Kerana semua wilayah Arab duduk di bawah takluk Sultan Uthmaniyah. Semua. Gubernur-gubernur yang Mekah, Madinah, Jordan mana, Iraq mana, semua dilantik oleh Uthmaniyah. Dan Uthmaniyah ni bangsa Turki, Ajam. Tartuk, Kamal At-Tartuk, Turki itu, Turki. Orang Ajam. Ketika mana di akhir-akhir pemerintahan Sultan Uthmaniyah dipegang oleh Sultan Abdul Hamid As-Sani. Ketika tu banyak sangat orang panggil kelemahan kerajaan Uthmaniyah dari pihak dalam dan pihak luar. Zaman tersebutlah Zionis diasaskan dengan bermatlamat untuk mendirikan negara di Palestin untuk bangsa Israel, agama Yahudi. Lalu Herzl tadi mengadak jumpa dengan Sultan Abdul Hamid, minta supaya Sultan tuanku tolong jual lah sedikit. Seka tak apa dah, kami bukan nak banyak pun, nak buat kampung hak milik kami. Jual tanah Palestin untuk kami Yahudi, kami nak beli. Kalau tuanku sanggup jual, kami bukan nak beli murah-murah. Apa sahaja harga nilaiannya, hak tak juta beli, kami sanggup bayar. Tawarlah dengan harga yang paling tinggi, kami sanggup bayar. Buta anak cucu cicit siapa kau bila-bila pun kami sanggup bayar. Tu tengok. Dan bukan setakat tu, kalau tuanku sanggup jual sekeping tanah Palestin tu, sikit ya, bukan nak semua Palestin, sikit ya nak. Bank hutang-hutang kerajaan Uthmaniyah di bank-bank Eropah kami akan langsai semua sekali. Ada buat kereta api gapo untuk mudah jemaah haji nak pergi ni, kami akan langsai semua. Tak ada hutang dah kerajaan Uthmaniyah dengan bank Eropah. Itu janji Herzl kepada Sultan Abdul Hamid. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi iman yang sangat teguh dalam jiwa Sultan Abdul Hamid As-Sani.
tak jual dia. Itu tanah bukan tanah aku, kata Sultan. Itu tanah orang Islam. Nah, kalau tanah aku jual boleh. Kalau tanah kita nak jual tak ada. Bukan tanah kita tu, tanah orang lain. Maka kalau tanah orang lain mungkin tanya orang lain. Nah, jangan tanya aku tak ada hak nak jual. Maka bila jawapan seperti itu yang dibui oleh Sultanul Hamid, marah, Zionis marah. Cukup marah. Maka diupah ustaz-ustaz yang berserban berjanggut, berceramah qala Allah qala Nabi, untuk menyemarakkan kebencian di dalam hati-hati rakyat jelata Turki kepada kerajaan Utsmaniyah, khususnya Sultan Abdul Hamid. Contoh ceramah. Tuan-tuan, puan-puan, lihat sultan kita dalam istana yang tersergam indah, dengan kekayaan yang berlimpah ruah. Duit siapakah yang dibazirkan itu, tuan-tuan? Duit rakyat. Kena ngidung sikit. Tu kena bunyi kemas sikit. Duit rakyat. Duit kita semua, duit rakyat yang dibazirkan. Mulai sekarang jangan panggil Sultan Abdul Hamid. Panggilnya Syaitan Abdul Hamid. Kenapa? Karena Allah Ta'ala firman dalam Quran. Kalau Allah juga yang memang ni. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang membazir itu adik-beradik syaitan. Jadi mulai pada tu rakyat pun Syaitan Abdul Hamid, syaitan, sultan, syaitan, sultan, syaitan. Ada tak di Malaysia orang lagu tu? Ada tak? Kalau rasa ada, hati-hati ya tu. Masuk dah berjaga 2 hari, tapi moga kebarat, ubik bola. Nah, ni jenis perangai lagu tu. Jenis perangai Zionis ni. Boleh jadi upah orang Zionis ni. Kita orang Melayu ni jangan sampai terulang kekecewaan umat Islam ketika mana jatuhnya kerajaan Utsmaniyah. Ketika mana nak dijatuh kerajaan Utsmaniyah, semua ulama sokong. Semua ulama sokong. Hatta Syekhul Islam, Mufti Utsmaniyah, Syekh Mustafa Sabri sendiri yang menurunkan tauqi', panggil tanda tangan, bersetuju agar Sultan Abdul Hamid dilucutkan jawatan kesultanan dia. Kenapa? Teruk sangat ni. Kenapa? Termakan dengan fitnah daripada Zionis. Membazir duit rakyat, melakukan kezaliman, begitu begini, macam-macam. Akhirnya bila jatuh Utsmaniyah, bila jatuh kesultanan, barulah Syekh Mustafa Sabri, Syekhul Islam Turki yang terakhir, mufti terakhir Turki, menyesal dan dia mengarang kitab membetulkan balik apa kesalahan yang telah dia dan ulama-ulama pada zaman tersebut laku. Ya. Hatta ketika mana gerakan nak menjatuhkan Utsmaniyah yang dibuat oleh Mustafa Kamal Atatürk, Mustafa Kamal Atatürk dipuji oleh ulama. Dipuji. Syekh Abdullah Fahim ada syair yang memuji kepada Kamal Atatürk. Alangkah ruginya bangsa Melayu tidak ada Kamal seperti Kamalnya Turki. Siapa tahu tu? Tu permulaan. Kenapa? Karena dijijik, diprovok, digambarkan sultan syaitan, sultan jahat, sultan zalim, sultan bazir duit rakyat, tak ada guna, nak duduk buci atas takhta segitu, tak ada wak kerja benda. Sedap. Ia kira nak wak kerja ni depan muka dia semua baru tahu lah dia ni. Jangan. Itulah umat Islam selalu lupa dengan pesanan Nabi SAW. Jaurun sitina sanatan khairum min hajaris sa'ah. Duduk di bawah sultan yang zalim 60 tahun itu lebih baik daripada tidak ada sultan raja satu saat. Dan cuba tuan-tuan tengok, negara yang berpolemik dan berpotensi untuk berperang itu kebanyakannya negara yang bersistemkan dengan sistem jumhuriyah, republik. Cuba tengok. Libya, republik. Mesir, republik. Muju Mesir ada Al-Azhar Al-Sharif yang mendamaikan, yang menjadi tonggak agama. Muju ada. Syria, Jumhuriyah, republik. Iraq, republik. Afghanistan, republik. Yaman, republik. Negara hamba sebut tu semua perang belaka tu. Dan negara yang boleh mempertahankan keamanan itu negara yang berbentuk mamlakah, beraja. Sama ada mamlakah mutlaqah atau mamlakah nizamiyah, itu terpulang. Kita mamlakah nizamiyah, raja berperlembagaan. Mana contoh? Jordan, perang tak? Perang Jordan. Perang tak? Jordan perang tak? Perang.
Pergi ke Jordan? Berat benar, tak tahu berita pok ni. Pergi Jordan. Jordan amai molek. Saudi pergi? Saudi. Amai. Brunei pergi? Amai. Malaysia pergi? Amai. Itu. Nah, dan jangan kita kata, monarki ini hapu-hapulah saja. Sedap cakap lagu tu. Dia ni, Islam tu tidak menentukan dengan corak apa kepemerintahan. Betul? Islam tak mari kata, kena demokrasi, tak ada. Kena republik, tak ada. Monarki haram. Hukumnya seperti babi. Katanya Ustaz masuk jaga 2 hari tu. Dia ni, tak ada gitu, tak ada. Ada. Nabi tidak menentukan bagaimana corak pemerintahan. Tapi dengan apa-apa sistem, mesti keamanan yang ditegakkan. Itu Islam. Karena Islam tu mendahulukan aman dan sejahtera daripada iman dan Islam tu sendiri. Mana berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi berdoa tiap-tiap masuk bulan baru, tahun baru, Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman wa bis salamati wal islam wa ridwani minar rahman wa jawazin minas syaitan. Nabi tak kata Allahumma adkhilhu alaina bil imani wal amni. Nah. Bil amni wal iman. Ya Allah, masukkan kami pada bulan yang baru ni dengan aman dan iman. Wabis salamati wal islam, dengan selamat dan Islam. Bukan wabil islam wassalam. Wabis salamati. Kenapa? Karena tanpa aman dan selamat, bagaimana iman kita boleh jaga dan bagaimana Islam kita boleh tegak. Agak-agak kalau pergi boleh duduk kuliah lagu ni. Dah lekong sedar, relax. Bila-bila ngatuknya Nadine dia tidur, bila-bila. Boleh? Tak boleh. Kecek pala-pala lari. Dia duduk dalam rumah, darurat. Tak boleh nak keluar. Itu susah. Ka'ak jadi. Tengok. Maka sebab tu, kalau tanpa keamanan, maka tidak akan Allah anugerahkan ekonomi yang benar-benar maju. Cuba tengok. Wa iz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ingat tu yang kata ketika mana Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa pada Allah Taala, Rabbi Tuhanku, ij'al hadza baladan amina. Itu doa pertama Nabi Ibrahim. Ij'al hadza, jadikan olehmu ya Allah akan ini bumi Mekah ni baladan amina, negeri negara yang aman. Bila negara aman, baru warzuk ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir, baru diberi rezeki berlimpah ruah, baru ekonomi maju. Nah, kalau negara tak aman, pemimpin sendiri duk berebut takhta jawatan, mung tak layak, mung ada video begitu, mung bersemburit hak tu, mung ada hak ni kantoi itu. Contoh ni contoh, tak ada kaitan hidup dengan mati. Nah, contoh lah tu contoh. Bagaimana negara ni nak maju? Itu ni. Bagaimana negara nak maju? Kalau pemimpin tidak aman, tak aman. Pakak nak jadi. Kenapa nak jadi? Iyalah. Kalau dapat hal tu, dapat dunia lah di tangan dia. Ingat saja kau jadi menteri ni. Banyak kemudahan apa? Duit duduk dalam tangan ni. Juta-juta ni. Ada peruntukan khas menteri ni kali yang mari ke masjid ni, dia tengok. Tak comel apa ni. Dia kat isu politik dia. Tolong keluar cek sikit 30,000 tukar lapu lain. Boleh. Dia ada peruntukan khas ya. Enggak puluh-puluh ribu tu. Hak tu bukan gaji dia banyak lagi. Tengok. Waktulah nak sangat tu, orang berebut sangat tu. Dan ingat, bila begitu, itulah tanda kata hubbud dunia, cinta pada dunia. Bila hubbur riyasah, cinta kepada jawatan, artinya kerana ada hubbud dunia. Maka hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia, kepala bapak bagi segala kejahatan. Kepala bapak kejahatan ni cinta dunia. Orang sanggup jual negara ni kerana nak kuasa. Sanggup jual negara. Ini bahaya. Kalau dalam hati pemimpin tu tidak ada iman, tidak ada hubbul watani minal iman, tidak ada cintakan tanah air, cintakan bangsa, cintakan negara, bahagian daripada iman. Sangat bahaya. Dia sanggup jual bangsa, sanggup jual negara. Kenapa? Ya penting dia yang senang lenang. Itu bahaya tu. Maka sebab itulah orang yang nak jadi pemimpin ni, kuat dia kena baca wirid. Ni pemimpin pun kalau tak
nak jadi pemimpin, wirid tak baca. Tak usah kata wirid, semaya kedok. Wallahu a'lam. Kat sini mudah-mudahan semaya lah. Nah, bukan semaya saja, kena baca wirid. Mana? Kalau kita baca wirid di wirid kalau di pondok tu panjang lah. Nah, pasti kalau mengorik subuh, lepas subuh akan bunyi ayat qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'. Ni orang nak jadi orang politik ni kena baca, faham makna, kena jeliga dalam perut bedah dia ni. Nah, kalau tidak bahaya. Tak boleh terima kenyataan. Tak boleh terima kenyataan. Sejak dulu PM tepi, tak boleh terima kenyataan. Macam mana ni aku sepatut aku dah. Bahaya tu. Bahaya penyakit tu. Padahal tu sebut dah qulillahumma malikal mulk. Kata Nabi Muhammad SAW, hanya bagi Allah Taala jualah, sahajalah kerajaan. Tu'til mulka man tasha. Dia bui kerajaan kepada siapa dia kehendak. Kalau mu memang tidak ada ketentuan Allah Taala jadi Perdana Menteri, nah, hanya jadi PM, Perdana Menteri tepi-tepi saja, PM tepi, tetap begitu. Tak payah duk, tak jenis tidur nak buat khianat kau, tak payah. Tetap begitulah maksudnya. Contoh. Ai kuat contoh hari ni. Tapi kalau tak baca ayat ni, tak payah. Ni. Sepatut aku tu apa orang lain. Sepatut aku dah ni. Janji itu lagu mana? Contoh. Nah. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Tuhan cabut kerajaan daripada siapa yang dia kehendak. Dulu hebat, melenggak, jalan relax. Dan ni, kenapa? Karena kerajaan ada dia. Bila tak ada lah ni, insah sikit. Boleh pergi sejik, baca Quran. Ada tengok. Nah, wa tanzi'ul mulka mimman wa tuzillu man tasha wa tu'izzu man tasha. Tuhan hinakan siapa dia nak, Tuhan pemelia siapa dia nak. Allah, kalau benda ni tak ada dalam jiwa orang nak jadi kepala orang, nak ketua orang, punah dalam masyarakat. Karena an-nasu ala dini mulukihi. Manusia ni di atas agama raja dia, pemerintah dia, ketua dia, menteri dia. Nah, maka apa nama ni? Bila Zioni berjaya menjatuhkan orang panggil Utsmaniyah dengan caranya upah ustaz-ustaz berceramah, cerita bahawasanya sultan ni jahat, sultan ni syaitan, sultan ni membazir. Orang ni termakan benda lagu tu, termakan. Macam kita sekarang, ketua agama apa ustaz, bini sendiri tak pakai tudung, sedap. Ada ke? Biasa ke orang lagu tu, orang kita. Bini sendiri tak pakai tudung, ketua agama apa ustaz sultan? Tak lagi saya ketua agama apa. Bini sendiri tak pakai tudung. Duk sibuk bini orang. Mu sibuk apa bini orang? Tuhan tanya kau bini sultan, tanggungjawab kita kah? Tuhan tanya kat esok. Kalau Tuhan tanya kita berhak marah Tuhan. Gitu. Kalau Tuhan tanya kita, "Guano bini sultanmu tak pakai tudung?" Kita berhak marah. Dah guano Tuhan tanya kita. Bukan bini kita, tanya untuk lelaki dia. Gegang aku, sungguh. Jawab pada gitu. Cara apa kau bini orang? Cara bini kita tak habis-habis. Weh, kalau kita hidup zaman Nabi Nuh, kafir belakang kita ni. Kalau lagu tu pemikiran kita kafir belakang. Bini Nabi Nuh, Nabi Lut tu bukan tak akan tudung, kafir. Daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah buat contoh dengan bini kedua-dua nabi, yang kafir kedua-duanya. Siapa? Bini Nabi Nuh, bini Nabi Lut. Kana tahta abdaini min ibadina salih. Dua-dua ni duduk bawah hamba aku hak soleh. Bukan soleh tok lebak larang macam kita. Nabi Rasul. Nabi Nuh tu Rasul ulul azmi minar Rasul. Fa khanatahuma. Nyawa kena agak ke bini sendiri. Falam yughniya anhuma min Allah syai'a. Tuhan tak ada hajat sikit pun pada bini Nabi Nuh Nabi Lut. Wa qila dakhulan nar ma'ad dakhilin. Akan dia kata berambung masuk neraka mu akhirat. Tengok. Kalau kita hidup zaman Nabi Nuh kita mana? Nabi Nuh duk cakap kau nak dakwah orang masuk Islam, bini sendiri pun kafir. Tak gitu ni. Nak gitu. Ke perangai kita lagu tu tu imam nak jadi tu imam. Kita kalau dia jadi imam kita tak ikut Ustaz. Apa? Bini Pontianak. Cara kau bini tu imam apa? Asal tu imam tak ketuk jadi. Sah 12 syarat kedua mengikut imam tu cukup. Beres sah ikut. Tak ada lah tu bini imam
mesti solehah. Ada dalam kitab pedoman sembahyang jemaah. Ada gitu. Syarat yang ke-13 sah mengikut akan imam ialah bini tu imam mesti solehah. Ada. Bini tu imam nak jadi Pontianak, kau langsung kau menata apa toyo kau berapa ikut dia. Mungkin bini dia. Karena bini tu imam tak pernah ganti tu imam kalau tu imam sakit perut, tak pernah. Ada tu imam sakit perut, bini yang naik ganti. Enggak ya bini tu imam kan? Ada. Tak ada. Kau sibuk apa bini tu imam? Bini ustaz, bini anak ustaz, anak tu imam, anak sultan, anak bini. Tu sibuk kok papeng. Hei, pelik sungguh orang Melayu dia sini. Perangai gitu. Kita kena sibuk hak Nabi ajar. Apa? Nabi ajar. Waqiru sultanakum wa'azzimu sultanakum fa inna sultana zillullah wa zilluhu fil ardi in kana adlan. Man akrama sultana akramahullahu ta'ala wa man ahana sultana fil ardi ahanahullahu ta'ala. Banyaklah. Orang Melayu ni kalau tak ada Islam pun dia memang asal dah jati diri tu ikut sultan. Nah itu ni. Islam masuk ke Nusantara itu berbeza dengan negara-negara lain. Ini dia panggil apa? Islam Nusantara. Mumayyizah, ciri khas yang ada pada kita orang Nusantara, orang Melayu khususnya, masuknya Islam bukan atas jalan perang, tidak. Atas ikut sultan. Mari pendakwah daripada Hadramaut, Gujarat mana duk semaya tapi patah sultan pun mari mengucap dengan syahadat kita rakyat. Mana? Sultan mengucap bos nek. Malah kerja banyak. Sultan tu pok. Iya. Gitu orang Melayu tu. Asal begitu orang Melayu. Tapi mari anjuran lain, pemikiran lain masuk. Gak orang Melayu ni memang mudah. Mudah terpengaruh hak luar. Nah, kalau hak luar tu dia ambil serta hak dalam, hak asal. Made in dia sendiri tu dia jaga tak apa. Ni hak dia sendiri dia buat. Hak luar yang ambil, bubuh. Nah, ni pemikiran luar, cara berfikir hak bengong, hak tolol. Ambil. Ha tu. Hamba pernah tanya orang Melayu di satu negara yang sudah tidak ada kuasa raja dia. Raja dia tak ada kuasa. Raja ada, tapi duk pakai keplekak, sengek, gulu rokok, kedai kopi gitu. Tu raja tu. Raja tu tak ada kuasa dah. Hamba tanya orang dia. Hamba tanya hati ke hati kata, awak orang Melayu, saya orang Melayu. Cuma awak orang Melayu di negeri ni, tak boleh sebut lah bahaya. Tak ada kamera dia. Tak ada dia. Ada. Sudah, tak boleh sebut. Tak boleh sebut negara, tak boleh. Bahaya. Ini hubungan antara dua negara. Bahaya. Hamba kata, sebagai bangsa Melayu, hamba nak tanya. Hati ke hati. Jangan kait hak negara. Hak negara mesti kita kena taat pada sistem negara masing-masing. Ini soal jenis, ras kita orang Melayu. Apa perasaan awak orang Melayu, raja awak duduk gelu rokok kedai kopi gitu, ya tak ada kuasa dah. Hilang kuasa, tak ada kuasa. Kata Allah Ustaz. Tapi jangan kekek orang, jangan duduk bising orang. Kita orang Melayu sini rasa seperti orang yatim piatu. Tak ada mokpok. Orang dia tu nak seperti kita. Paling kurang ada raja, biar tak penuh pun kuasa tak ada. Ada raja yang memayung, yang mendamai, yang menjaga keamanan. Nah, mulut ni banyak sangat. Dia nak tulisan Cina, hak ni nak tulisan Tamil, hak ni nak tulisan Jawi. Raja berdeheng. Bahasa Melayu, tulisan Rumi cukup. Semua orang boleh baca. Okey, baik tuanku. Senyap. Tu tugas raja tu. Nah, kalau tidak, papai signboard tu penuh. Nah, bahasa Melayu, Rumi, Jawi, bahasa Melayu Jawi, tulisan Jawi, Cina, Tamil, Keling, habis semua nak bubuh laku situ. Nah, ada berhak laku sama rata. Negara tak ada raja ke sama rata tu. Contoh saudara kita serumpun Indonesia, sebutlah nama ni, sama rata tu. Agama rasmi dia 6. Tahu tak 6? Islam, Kristian, Katolik, Hindu, Buddha, Konfusius. 6 agama rasmi. Kita ada agama rasmi? Tak ada. Tak ada agama rasmi, mana ada? Kalau ada lagi tu okey ayat dalam Dewan Undangan Negeri kau dalam parlimen agama Islam agama rasmi negara. Bolah duk pilih apa dia boleh hak bodoh lagu tu. Untung bodoh-bodoh begitu okey. Gaji ribu-ribu lah bulan. Mana ada agama rasmi Malaysia ni? Hanya Islam agama persekutuan. Itu. Cuba ke buku pelbagai yang murah. Jadi jual kedai buku beli baca tengok kagus 9. Itu apa? Agama Islam, agama bagi persekutuan tanah Melayu. Nah, dan agama-agama yang lain boleh diamal dengan aman dan damai. Bukan bebas. Ada juga sedap dia. Dia ni tambah sendiri. Jadi tuk lawyer sendiri. Dia ni itu perlembagaan.
Jasa siapa tu? Perlembagaan siapa setara tu? Ulama. Ini nak mari heret pula. Dah ni? Baik. Nak tak heret lagi. Cerita tak ada lagi. Jadi tak cukup dengan menghuduh-huduhkan Sultan Abdul Hamid dan institusi Raja Osmaniyah. Zionis masuk menghasut gubernur-gubernur Arab yang dilantik oleh kerajaan Osmaniyah, disuntik semangat bangsa. Ya pergi ke Syarif Hussein di Mekah, Madinah, tuanku ni sepatut lebih layak jadi khalifah. Tuanku Arab, Osmaniyah ajam. Dia Arab selain daripada Arab ajam lah ke? Tak kira Cina, India, Sia, Boyan, Melayu, Kelantan, Melayu, Kedah ke? Ya, tak kecap banyak. Mu bukan Arab, ajam, senang. Ya gitu Arab. Ya kira dia hak paling mulia, Arab, tinggi. Hak lain pada Arab, ajam semua. Sepatut tuanku lah hak jadi khalifah. Tuanku Arab, Osmaniyah tu ajam. Syarif Hussein kata, iya juga. Bapa kita Arab duduk bawah orang ajam ni, bodoh benar ni. Mula daripada situlah semangat kebangsaan, semangat nasionalisme di Timur Tengah, di negara-negara Arab tercetus. Ramai orang-orang Arab dan gubernur-gubernur Arab mula memisahkan diri daripada kekuasaan Osmaniyah. Pisah. Kami tidak lagi berduduk di bawah Osmaniyah. Kami tidak akan hantar lagi apa-apa keuntungan negara ini kepada Osmaniyah pusat untuk membahagi apa. Biasalah kerajaan kan. Tak. Antara lagi tokoh yang membentuk parti yang pertama, parti nasionalis, sekular, sosialis, sekularis, namanya Mechil Aflaq, Kristian. Kristian. Dan Zionis dia, sekali dengan Zionis. Tengok. Inilah sejarah nasionalisme di Timur Tengah. Ustaz-ustaz kita, alim ulama kita, pergi ke Timur Tengah, pergi ngaji ke Mesir. Baca sejarah tadi. Ambo mengaji Mesir kak, baca sejarah tu kak. Menengung ambo. Oh, padai duk ceramah mula lagu nipu. Ni pucanya. Tu. Beza ke ustaz di Nusantara kita, Malaysia, Indonesia, Fatani? Beza? Apa bezanya? Kita di wilayah Nusantara tidak pernah duduk di bawah kerajaan Osmaniyah. Kita punya raja-raja sendiri. Ada Raja Kelantan, ada Raja Selangor, ada Raja Johor, ada Raja Kedah, ada Raja Demak, ada Raja Langkat di Sumatera. Ada raja-raja sendiri, ada sultan-sultan sendiri. Dan kita hanya berhubung baik dengan Osmaniyah, ada duta-duta. Antara kalau duta di Kelantan dengan Fatani Darussalam, Sultan Fatani, ialah Syekh Ahmad bin Muhammad Zin bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatani. Pengarang kitab Faridatul Faraid fi ilmi aqaid yang menguasai 80 bahasa, satu daripadanya bahasa Turki, dan dia antara duta daripada sultan-sultan di wilayah pantai timur ni dengan kerajaan Osmaniyah. Kita tidak pernah duduk di bawah kerajaan Osmaniyah, dan Osmaniyah tidak pernah melantik raja-raja kita, tidak, dipilih sendiri, institusi sendiri. Kenapa tu alasannya? Karena negara kita ni wilayah Nusantara, negeri di bawah angin, dia panggil jauh. Susah nak berhubung. Susah nak berhubung. Dan Osmaniyah pernah menghantar bantuan ke negeri Aceh untuk melawan Belanda penjajah. Maka siapa yang menjajah kita? Bukan Osmaniyah. Yang menjajah kita Belanda, British, Portugis, apa lagi? Jepang. Ni Popok Tahik ni hak mari jajah kita ni. Belanda, Portugis, British, Jepang, ni popok ni. Maka semangat membangkit, menyuntikkan semangat ke dalam jiwa-jiwa bangsa Melayu Islam untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan tanah air, itu dicetuskan oleh ulama-ulama pondok kita. Tuk guru pondok kita tempatan. Sayangnya ni bila merdeka ni, bulan depan ni bulan merdeka ni. Kalau Indonesia 17 Ogos. Kalau Malaysia berapa tarikh merdeka? Ingat tak? Mau tak ingat ni berat benar. Boleh murtad dalam Malaysia. Boleh murtad daripada Malaysia lagi duduk negeri lain. Berat benar. 31 Ogos. Bulan depan bulan kemerdekaan kita ni. Malaysia Indonesia. Tapi orang Islam, khususnya institusi pondok, tak pernah sambut kemerdekaan. Tak pernah. Bila merdeka je Malaysia, siapa hak kita kenal?
merdeka. Teku Duame, Sudirme, ada. Nah, dua gitu. Teku Duame, merdeka, gambar TV. Lepas tu, Sudirme, lagu 31 bulan 8 57 hari bulan negara aku merdeka. Hati tahu. Nah, ulama tak ada. Ya ke? Teku Duame tu tak reti nak merdeka kalau tanpa petua ulama. Nah, Bung Karno tidak akan mampu mempertahankan kemerdekaan Indonesia tanpa resolusi jihad daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, Raisul Akbar, pendiri Jamaiyah Nahdlatul Ulama di Indonesia. Tak akan mampu mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dia Jepun bila keluar daripada Indonesia mengisytiharkan negara merdeka. Nah, kemudian Belanda mari pula nak jajah. Maka ketika tu, sudah lagu mana Belanda mari. Maka Bung Karno, Bung Karno utus Sudirman, Panglima Sudirman. Dia kalau Indonesia Sudirman tu Panglima, kita penyanyi. Ya beza sikit. Ya Panglima Sudirman jumpa dengan Hadratus Syekh Kiai Hashim Asy'ari, tanyakan fatwa. Apa hukum, hei tuan guru, kalau kita berjihad melawan penjajah bukan kerana Allah, bukan kerana Islam, tapi kerana tanah air dan kerana bangsa, apa hukum dia? Pening Kiai Hashim Asy'ari, sudah nak jawab mana ni? Panggil ulama, mari buat bahasul masail. Mari. Akhirnya keluarlah resolusi jihad. Hukum memperjuangkan kemerdekaan melawan penjajah, walau bukan kerana Allah, walau bukan kerana Islam, tapi semata-mata kerana bangsa dan tanah air, hukumnya fardu ainin. Kerana tanpa tanah air tak mungkin kita boleh menegakkan agama. Itu fil ardi kan dia kata ini ja'ilun fis sama'i ka fil ardi. Fis sama', langit. Khalifah langit. Fil ardi, ni tanah ni wajib dipertahankan. Itu maksud. Maka bangkit tuk pakai pondok sana, lawan Belanda, hambak keluar. Akhirnya kemerdekaan di Indonesia dipertahankan dengan sebab ulama. Malaysia ni sama tak? Sama. Sahabat qarib Kiai Hashim Asy'ari yang belajar sama-sama di Mekah. Bahkan beliau beranak di Mekah. Siapa? Tuan Guru Haji Abdullah bin Ibrahim yang digelar dengan Syekh Abdullah Fahim, mufti yang pertama, Syekhul Islam yang pertama negeri Pulau Pinang. Nah, dia beranak di Mekah, lahir di Mekah, ngaji Mekah sejak daripada tadika, pasti sekolah rendah, sekolah menengah sampai universiti. Tok guru dia saja 50 orang. Paling sikit, paling ramai tak saya paling sikit dapat dicam dengan tulisan dia 50 orang. Dan dia sahabat qarib dengan Kiai Hashim Asy'ari di Mekah. Mempunyai semangat kebangsaan yang sama. Bila pulang daripada Mekah ke tanah Melayu, tak pandai cakap Melayu. Dah lama jak kecek beranak Mekah. Nah, uta-uta beranak Mekah boleh cakap Melayu tak? Nah, cuma uta tak mengaji pondok lah, mengata bodoh. Balik kena belajar balik bahasa Melayu. Syekh Abdullah Fahim. Nah, cucu dia Tun Abdullah bin Tuan Guru Haji Ahmad Al-Badawi bin Syekh Abdullah bin Ibrahim. Syekh Abdullah Fahim. Siapa? Dan menteri kita mula, Pak Lah panggil dia. Cucu dia tu. Cuma tak ikut dia lah, biasalah. Anak Nabi Nuh tak ikut Nabi Nuh. Nah, udah pelik lah. Nah, tapi Pak Lah tu Islam. Gitu. Jangan anak tu kafir ke? Bukan. Maknanya bukan ilmu tu boleh diwarisi. Kita tak persoal tentang iman. Pak Lah tu orang Islam, Pak Lah tu orang beriman. Nah, itu ni. Maksud ilmu tu tidak diwarisi. Mana dia tak jadi ulama seperti atuk dan bapak dia. Gitu. Itu maksud saya. Lama kata kafir kau anak Nabi Nuh tu kafir ke? Bukan nak serupa dengan kafir. Bukan. Takut silap faham apa ni? Takut silap faham. Ni kena teram molek. Baik, bila balik dia buka pondok. Nama pondok apa? Pondok Madrasah Dairatul Ma'arif Wataniyah. Daerah mana kawasan orang yang cerdik pandai di kalangan watan, ahli watan, mana anak bangsa, anak watan, anak bangsa. Itu semangat nasionalisme tu. Nah, semangat kebangsaan. Nah, dan ulama kita semua semangat kebangsaan dulu, nasionalisme.
Syekh Daud Fatani orang yang bersemangat dengan semangat nasionalisme. Kalau Syekh Daud Fatani tidak ada semangat kebangsaan, tak ada semangat cintakan bangsa tanah air, tak ada kitab-kitab Idahul Babun Nikah, Muniatul Musalli, Buyatul Tullak, tak ada. Yang mengaji Mekah mati Mekah Syekh Daud Fatani ni. Tak ada bini, tak ada beranak. Tak ada anak, tak ada bini, tak ada anak lah ni. Tak ada anak. Kalau apa yang ngaku dia anak cicit Syekh Daud Fatani, boleh napang tapak kaki. Nak ada cicit cucu kan? Bini Syekh Daud Fatani tak sempat bini. Tu Syekh Daud Fatani ngaji. Sungguhnya. Berapa karangan dia? 100 lebih. Majoriti kebanyakan tulisan dia, karangan dia, kitab dia bahasa Melayu, tulisan Jawi. Apa dia duk tulis kitab dia? Kerana cintakan bangsa. Tuhan suruhlah walau lana fara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin waliyunziru qaumahum. Patut kena ada satu kelompok yang kecil taifah diberakat untuk tafaqquh fiddin, menuntut faham dengan betul agama, up to date memahami agama, waliyunziru qaumahum, supaya dia berbakti mereka kepada bangsa, kaum bangsanya. Waliyunziru qaumahum, supaya berbakti kepada bangsa. Kalau Syekh Daud Fatani tak ada semangat kebangsaan, tok guru dia muka tanya, awak seorang mengaji Mekah ni aling, lepas tu macam mana bangsa awak orang Melayu di Nusantara ni macam mana? Ni, kalau Syekh Daud Fatani tak ada semangat kebangsaan, ikut dia lah Syekh, nak masuk dengan aku, kau nak bergabungnya jahil-jahil dia. Nah itu ni. Aku tu. Maka tak tulis kita. Tapi kerana cintakan bangsa, bangsa aku tak erti Arab ni. Agama ni tulis saya kita Arab lakanya ni. Maka diterjemah kita Arab ke Melayu. Terjemah kita Arab Melayu. Dalam keadaan tak ada kamu, tak ada Google Translate. Asohnya Syekh Daud Fatani tulis kitab-kitab, kitab-kitab agama terjemah daripada Arab ke Melayu. Untuk siapa? Kalau tidak kita orang bangsa Melayu, tak erti Arab kan? Untuk kita. Bapa boleh lagu tu? Cintakan bangsa, cintakan negara. Itu. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Itu hak tu hajat. Tapi ada tak orang pondok lain gitu? Cuba kita tanya orang-orang ngaji pondok. Apa cita-cita awak belajar pondok? Saya belajar pondok cita-citanya supaya lepas fardu ain. Lekeh tak? Lekeh. Supaya boleh kenal Allah gitu. Tak kena ngaji pondok kerana lepas fardu ain, ngaji masjid ni lepas fardu ain. Duk ngajar tauhid, fiqh, tasawuf tu fardu ain. Ngaji pondok tu bukan nak lepas fardu ain, tapi nak berbakti kepada bangsa. Itu pondok tu gitu sepatutnya. Tapi Malaysia ni gitu. Bila sebut pondok 5 makna. Tempat belekah penagih dadah, budak nak mulih akhlak, orang tua pecing, orang tua nak buka amal mati, orang tua nak mati esok lusa. Itulah pondok kalau sebut di Malaysia. Betul. Itu bahayalah kita. Padahal pondok tu bukan begitu. Asalnya bukan begitu. Kalau di Indonesia tidak. Mereka tetap membangun, orang panggil semangat nahdah tu, semangat bangkit ulama tu. Baik. Syekh Abdullah Fahim ni mempunyai ramai anak murid. Dan anak murid antaranya ialah namanya Tuan Guru Haji Abu Bakar Al-Baqir di Gunung Semanggul. Mondok di Dairatul Ma'arif Wataniyah selama 7 tahun. Balik tu buka pondok di Semanggul dan mengasas satu parti dipanggil Hizbul Muslimin, memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu. Tapi haluannya haluan kiri. Haluan kiri. Itu ni agak keras sikitlah haluan kiri ni. Dan anak murid Syekh Abdullah Fahim ni ada haluan kanan. Antaranya Tuan Guru Haji Ahmad Al-Badawi sendiri, anak dia, Tuan Guru Haji Husin Cekda, Tuan Guru Haji Abdul Rahman Merbuk, Tuan Guru Haji Ahmad bin Muhammad Sa'id Linggi dan sebagainya. Ada. Maka ketika mana British mengharamkan gerakan-gerakan pejuang kemerdekaan haluan kiri, maka termasuk Hizbul Muslimin dibubar. Maka anak-anak murid Syekh Abdullah Fahim yang duduk di gerakan haluan kiri dialu-alukan masuk ke haluan kanan. Maka berdirilah persidangan alim ulama Melayu yang dibuat oleh Tuan Guru Haji Ahmad Al-Badawi. Di bawah Biro Agama Pertubuhan
kebangsaan Melayu bersatu. Kena sebut kok bahasa Melayu. Sebut kok orang putih marah kau orang. Itu asal cerita. Jadi ulama tu masuk duduk dalam haluan kanan belaka. Dan ketika mana pejuang masa tu nak juang kemerdekaan, dua-dua anak murid insya-Allah Fahim ni, dua kelompok anak murid insya-Allah bertelagah. Ini haluan kiri, logonya, lambangnya merah putih. Merah putih tu lambang pejuang kemerdekaan. Majapahit dulu. Merah darah putih itulah. Ada hijau di sebelah kirinya. Dan tertulis Allah Muhammad di dalamnya. Dan slogannya merdeka. 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 Pejuang kemerdekaan haluan kanan. Ada anak murid Syaikhul Fahim tak? Ada tak? Tuk-tuk guru tak? Lambangnya merah putih juga. Tetapi kuning di tengah bulat. Dan mempunyai keris yang tanpa bersarung berwarna hijau. Nampak tak nampak lagi berat benar tu ni. Dan slogannya ialah hidup Melayu. Dua-dua ni anak murid Syaikhul Fahim lagi ni. Dua-dua. Bagaimana Syekh Abdullah Fahim menyatukan di antara dua kelompok anak murid dia yang sama matlamat nak merdeka tapi berlainan cara. Hak ni agresif sikit, hak ni progresif sikit kononnya. Ni. Maka kata Syekh Abdullah Fahim, la yahyal Malayu wa yastaqil watan. Hidup Melayu, merdeka tanah air. Dia gabung dua slogan tadi. Meraihkan kedua-dua kelompok tadi. Itu Syekh Abdullah Fahim. Itu Syekh Abdullah Fahim. Jadi ketika mana Malayan Union diperkenankan, ini cerita sejarah sikit. Ini Pak Allah sendiri cerita saya. Pak Allah Badawi cerita sejarah. Ketika mana Malayan Union diperkenalkan, orang Melayu ni bangkit nak memberontak kepada British, nak perang. Maka Tok Guru Haji Abdullah Fahim panggil Tunku Abdul Rahman menghadap. Orang dulu bukan pergi jumpa Tunku dah. Tunku tu dipanggil untuk menghadap. Dah bekah model Dairatul Ma'arif Wataniyah tu cerita hamba. Dia tunjuk masa pergi ke kepala batas. Syekh Abdullah Fahim tu pondok dia di kepala batas, bukan kepala bapak, kepala batas. Pulau Pinang. Dia tunjuk rumah sejarah, dia kata, ni rumah sejarah ni ustaz. Ni rumah sejarah ni rumah Syekh Abdullah Fahim dulu. Tu tangga warna merah tu dulu tangga warna merah tu lah Tunku Abdul Rahman datang setiap kali datang nak berjumpa Syekh Abdullah Fahim, duduk bertipuh menunggu Syekh Abdullah Fahim keluar untuk mendengar petua-petua, nasihat-nasihat. Tu sebelum merdeka. Lepas merdeka lain cerita. Sebelum merdeka ni. Tu. 6 jam, 5 jam, 8 jam sanggup tunggu Tok Guru. Itu hebatnya. Orang dulu mentakzim ulama. Hebat dulu. Maka dipanggil Tunku Abdul Rahman. Mari menghadap. Tunku. Jangan sampai berlaku pertumpahan darah lagi. Karena Islam mendahulukan aman. Al-jihadu fi sabilillah tidak ada dengan makna al-hujum. Tidak ada dengan makna al-hujum. Hujum makna menyerang, tak ada. Jihadu fi sabilillah bermakna ad-difa'ul watan an a'daillah. Mempertahankan negara daripada diceroboh oleh musuh Allah. Itu jihad fi sabilillah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba tengok sejarah, tak pernah Nabi pergi serang, tak ada. Yang datang menyerang dan Nabi keluar daripada Madinah mempertahankan kedaulatan Madinah. Yang bukan 100% Islam. Yahudi banyak mana Bani Yahudi? Cuba baca piagam Madinah. Nabi duk bila kabilah-kabilah Yahudi, bangsa-bangsa Yahudi. Kemudian Nabi kata, nahnu ummatun wahidah. Kami ni satu bangsa. Nabi hebat. Nabi memang tokoh politik sungguh. Nabi memang tokoh politik sungguh. Menyatukan bangsa. Baik. Bagaimana Tok Guru? Syekh Abdullah kata begini. Tunku kena siap berangkat ke England, ke London untuk berbincang dengan British kemerdekaan tanah Melaya. Jangan sampai berperang. Kita guna cara aman dulu. Tok Guru ni apa dak? Irsyadul ulama. Bagaimana kita nak pergi Tok Guru? Kita bukan banyak duit. Tak tahu nak pergi ke mana. Ni tunggu. Tunku kita duk tahu 31 Ogos merdeka. Tunku duk ramai. Tak tahu, kita tak tahu. Bagaimana ni Tok Guru? Kita nak pergi macam mana? Duit tak ada. Syekh Abdullah Fahim kata, buat ceramah orang Melayu, pakarkan semangat kemerdekaan. Kutik derma dengan orang Melayu. Kutik derma. Temilu ni memang sejak dulu lagi kita. Tu. Kutik derma dengan orang Melayu. Anak saya Haji Ahmad Al-Badawi jadi saksi. Maka dibuat. Kutik derma. Cukup. Boleh pergi. Okey Tok Guru, beres dah. Cukup dah duit. Nak pergi flight. Nak pergi dah. Nak pergi flight. Nanti dulu.
bawa seorang Cina, seorang India. Kena bawa Cina seorang, India seorang. Kerana ini bangsa dibawa datang oleh dia orang. Maka British tak akan bagi merdeka kalau kita tak boleh berdamai dengan dua bangsa yang didatangkan oleh mereka. Mau bawa Cina seorang, India seorang. Baru dapat mudah merdeka daripada British. Siapa kata tu? Syekh Abdullah Fahim. Ulama. Ya, ulama. Anda jasa ulama. Okey, boleh? Kita ada dah. Ni parti Cina, ni parti India, ada wakil, kita bawa dia. Alright? Kita booking flight Contohlah itu kalau sama kita lah. Jangan pergi dengan flight. Jangan pergi dengan flight. Pergi dengan kapal laut. Balik dengan flight. Apa tu aku? Penat aku ni. Pergi penat. Kalau pergi dengan flight cepat sikit. Pergi balik dengan flight apa ke dia? Jangan. Pergi dengan kapal laut, balik dengan flight. Apa? Supaya nanti di atas kapal banyak dan panjang masa boleh dibahas bagaimana perlembagaan yang kita nak angkat kepada British yang menyelamatkan kita orang Islam Melayu, dan dia pun setuju kerana ada kepentingan daripada dia. Win-win situation. Itu maksudnya. Kerana bersuluh negara-negara bersuluh dia panggil. Berjanji dia panggil. Negara berjanji. Okey, naik kapal. Ada 5 negara Commonwealth. Antaranya hakim daripada Pakistan, namanya Hakim Abdul Hamid. Maka setelah digubah perlembagaan di atas kapal, berlabuh sekejap di pelabuhan sementara berhenti, Hakim Abdul Hamid naik kapal kecil balik ke kepala batas, tunjuk kepada Syekh Abdullah Fahim, Tok Guru, ni perlembagaan kita nak akad ni, boleh tak? Tok Guru kata berat. Kalau perlembagaan ni kita merdeka, mampu soal keras kita orang Melayu Islam di negara kita sendiri. Mampukah? Tolong diubah. 5 perkara tidak boleh diganggu gugat oleh 2/3 majoriti parlimen. Tak boleh digugat. Mana? Pertama, kuasa yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Yang kedua, ketuanan Melayu. Yang ketiga, hak keistimewaan Melayu dan Bumi Putera. Yang keempat, Islam agama persekutuan. Bukan rasmi. Bukan Islam dinun rasmiyun lid-daulati. Bukan itu. Islam din lid-daulah. Tidak ada infisal baina din wa daulah. Tak ada perceraian antara agama dan negara. Tak ada. Bukan kata Islam agama rasmi bagi negara. Islam agama rasmi bagi persekutuan. Maknanya ada agama lain lagi, cuma hak rasminya senilah. Hak lain tu rasmi, hak lain tu sah juga agama dia, cuma tak rasmi ya. Macam kita bini hak rasmi akad nikah depan orangnya seorang. 3 lagi ada hak akad nikah hilik siang. Sah juga bini kita laka. Boleh ke lagu tu? Boleh tu lagu tu. Tapi huduh perangai gitu. Maka kita tak boleh jadi huduh perangai gitu. Negara kita tidak huduh perangai. Comel perangai kita ni. Ulama' ya tentu. Islam agama persekutuan. Sebab tu negara kita bukan nation state 100%. Saya sangat tidak setuju kalau kata Malaysia nation state. Tidak. Kalau nation state seperti Indonesia. Indonesia nation state 100%. Nation state. Negara bangsa 100%. Cuba tengok orang dia. Muka Cina. Nama Jawa. Kita bengong. Mu ni Cina ke Jawa? Tak. Saya bangsa Indonesia. Dan itu ya. Sekolah dia tak ada. Sekolah kebangsaan jenis Jawa. Sekolah kebangsaan jenis Ini banyak bangsa apa je ni. Jenis apa? Batak. Sekolah kebangsaan jenis Madura. Sekolah kebangsaan tak ada gitu. Ya sir. Sekolah kebangsaan Indonesia 1. Kita kedok ke ni. Cuba tanya orang Indonesia. Bahasa awak cakap ni bahasa Melayu deh? Tak. Tidak. Bahasa Indonesia ya. Iyalah bahasa Melayu ya. Tak. Bahasa Indonesia ya tak? Dia tak mengaku bahasa Melayu. Itu negara bangsa dia. Dia berbilang bangsa disatukan dengan satu Indonesia. Itu nation state 100% dia. Tidak ada bentuk ketuanan, tak ada. Tak ada orang Jawa ke lebih tak ada. Melayu ke lebih tak ada, sama. Malaysia tak gitu. Kita ada ketuanan. Ketuanan bangsa, agama mengikut ketuanan bangsa mana. Jadi Melayu itu beragama Islam, Sultan tu Melayu beragama Islam, maka Islam itulah berketuanan di tanah ni. Tuan di tanah ni. Itu tengok. Jadi Islam agama persekutuan. Yang kelima, bahasa Melayu, bahasa rasmi negara. Bahasa kebangsaan maksudnya. Bahasa rasmi negara. 5 ni
jangan diganggu-gugat 2/3 majoriti. Baik Tugu. Okey, beres. Pergi. Dapatlah merdeka. Bila dapat merdeka, balik tanya pula Tok Guru, bila nak isytihar merdeka? Siapa tak tu? Bila nak isytihar merdeka? Oleh kerana Syekh Abdullah Fahim ni alim dalam ilmu falak, Syekh Abdullah Fahim kata 31 Ogos 1957. Betul? Betul tak? Kau salah? Betul. Kalau tidak pada tahun ni kita 31 Ogos tersebut kita isytihar merdeka, bangsa Melayu kena tunggu 4 tahun lagi kalau nak isytihar merdeka. Kalau tidak tak molek untuk bangsa dan negara. Hebat. Nah, tu kalau saya nak cerita panjang lagi tu. Kalau ahli astronomi sekarang dia tengok tarikh merdeka kita dengan sekarang ni ada bintang-bintang dia, ada bintang Kapalaya, ada bintang Dacing, ada bintang Skorpion tu. Maknanya Syekh Abdullah Fahim tu memang orang panggil apa? Orang alim dalam ilmu falak, dan dia memberi tarikh tu tarikh keramat dia panggil, yang melambangkan bagaimana perjalanan politik dalam negara kita sendiri. Itu maksud. Nah, baik. Dan Syekh Abdullah Fahim kata nanti bulan September tanah Melaya akan berubah namanya, tidak lagi Melaya. Ya ada kau Tunku Abdul Rahman. Padahal dia tak sempat, dia akan mati. Bila nanti Sabah Sarawak masuk pembentukan Malaysia. Dan ingat, nantinya saudara kita Indonesia akan murka, akan marah, dan jangan kita menyahut kemarahan dia. Damaikanlah dengan syair yang saya baca ni di dalam persidangan agung orang Melayu. Apa? La yahyal Malayu wal Malaya wa yastaqil Indonesia wal Malaya tawa aman. Apa? Hidup Melayu dan tanah Melaya, merdeka Indonesia dan tanah Melaya, dua adik-beradik kembar. Bacakan dua ni. Menyejukkan hati-hati orang Melayu. Karena kita adik-beradik kembar, jangan bala. Dan ternyata terbukti. Syekh Abdullah Fahim meninggal, tak sempat. Malaysia naik bulan September kan? Tak sempat Syekh Abdullah Fahim meninggal dah. Dan berlaku pergolakan. Bung Karno marah kerana nak jadikan kita semua wilayah Nusantara Indonesia Raya. Maka dihantar tentera untuk masuk menyerang Malaysia. Tetapi Malaysia tidak membalas dengan kejahatan, tetapi dibalas dengan syair Syekh Abdullah Fahim dalam perhimpunan orang Melayu. La yahyal Malayu wal Malaya wa yastaqil Indonesia wal Malaya tawa'ama. Tengok. Sampai Z. Siapa hak bagi isyarat merdeka ni? Ulama. Tapi bila lepas merdeka, Teku Dua Mei, Sudirman. Ulama di mana? Hilang. Siapa berdosa? Saya. Tu Imam. Selalu dah aku tunjuk dah, tak tahu orang lain dah. Saya berdosa, tu Imam berdosa, semua orang Islam, orang Melayu dalam masjid ni, hak dalam luar, semua berdosa lah kau. Sebab apa? Sebab kita yang tidak menjaga dan tidak menghidupkan dan tidak bercakap, tidak membangkitkan balik sejarah kemerdekaan kita, tidak lepas daripada ulama. Dan terbukti kebenaran perkataan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, la hurriyata illa bid-dini wala dina illa bil jama'ati wala jama'ata illa bil riyasati wala riyasata illa bil ilmi wala ilma illa bil ulama'i. Itu la hurriyata, tidak akan capai kemerdekaan illa bid-dini, melainkan dengan agama. Kalau tok nenek kita mula tidak orang beragama Islam, tak merdeka kita. Tak ada semangat nak jual. Kalau tak ada agama, nak merdeka ke? Siapa mari jajah ikut? Ya betul, perut aku buci, perut bini aku buci, perut anak aku buci. Cukup makan, cukup tidur, sedap hidup, beres. Tak gitu ni? Tapi tidak. Agama yang menekan umatnya supaya merdeka. Jangan duduk di bawah penjajahan kufar. Tanpa agama tak akan capai kemerdekaan. Wala dina, dan agama tidak dikatakan agama illa bil jamaati, melainkan dengan ahli sunnah wal jamaah. Maka sebab tu Syekh Abdullah Fahim dalam ni ditulis, kita hipung nasihat-nasihat Syekh Abdullah Fahim, berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah, berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah. Baik. Wala jamaata, dan jamaah ahli sunnah tidak akan keluar illa birriyasah, melainkan dengan kekuasaan. Sebab tu ulama kaum tua tu dituduh tidak memperjuangkan kemerdekaan. Kaum muda yang memperjuangkan kemerdekaan. Kenapa? Kononnya kaum tua ni tak memperjuangkan kemerdekaan sebab berapak dengan sultan, istana. Dan istana kelihatannya tunduk kepada British. Itu fitnah yang jahat, fitnah yang fahisyah. Salah.
yang memperjuangkan kemerdekaan ulama kaum tua kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan cara yang bijaksana. Nah, yang bijaksana. Dia yang hebat yang menyelamatkan daripada berlaku banyak lagi pertumpahan darah. Sangat hebat. Nah, wal riyasah, dan kekuasaan tidak akan dapat dicapai illa bil ilmi, melainkan dengan bijaksana. Nah, kalau keluar penjara terus nak dapat jawatan tapi duduk kata cakap udah tak dapat jawatan. Dia hak dapat jawatan ni orang bijak, orang berilmu. Nah, macam mana Perdana Menteri kita boleh jadi 2 kali Perdana Menteri? Sebab apa? Cuba jawab. Sebab apa? Sebab bijak. Bijak. Orang nak dapat kuasa, nak pergi teraju ni, Tuhan sebut dalam Quran. Kena ada 2 sifat yang hebat dalam diri dia. Mana? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat pergi kritik kerana syaitan suruh kritik. Iblis suruh kritik. Apa? Ataja'alu fiha man yusidu fiha wa yasfikud dima. Hei Allah, mu nak buat kau makhluk yang merosakkan atas muka bumi dan menumpahkan darah. Ha, itu. Betul tak bumi ni rosak? Rosak sungguh. Betul. Iblis ni alim sungguh. Dia tahu. Dia betul tak manusia tumpah darah sama manusia? Betul. Tak ada lembu ke tembok orang ada? Tak ada. Beruk tembok orang tak ada. Orang hok tembok orang. Orang hok bom orang. Tengok. Betul sungguh Iblis. Artinya Tuhan pun kata ya betul sungguh. Hok mu kata tu ya sungguh. Aku nak buat hak makhluk lagu tu. Nah, makhluk hok yasfikud dima wa yufsidu fil ard. Nah, yang merosakkan bumi, menumpahkan darah. Apa? Mempunyai sifat ghadab yang sangat hebat dan syahwat yang sangat besar. Syahwat ni bukan gon ni saja. Pok ni kalau syahwat gon ni ya. Syahwat ni mana keinginan, kemahuan yang sangat besar, sangat besar. Ghadab, diktator yang sangat besar. Sebab tu Tuan Mahathir Perdana Menteri kita dalam BBC dulu. Orang tanya, wawancara, wartawan tanya, apa rahsia Tun dapat mencapai kejayaan dulu? Dia jawab 2, disiplin dan diktator. Betul sungguh. Memang betul sungguh. Betul sungguh. Ya kena gitu. Ghadab dan syahwat. Kalau awanah nunusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kami duk tahlil. Malaikat kata kami duk tahlil. Kami duk yasin, kami duk tasbih, kami duk tahajud, kami duk zikir, duk wirid. Nah, tak dapat ni. Kalau setakat zikir, wirid, la ilaha illallah, yasin, hak tu duduk sejiklah, sejik-sejik. Kalau nak meretah, ghadab kena besar, syahwat kena besar. Ha lagu tu. Ha, pesan ni. Kalau ada orang parti-parti mana, dengar molek siapa ketua omong. Ni. Kalau nak meretah, ghadab kena besar, syahwat kena besar. Tak usah cara orang. Nah, ni takut-takut. Kek orang tak ikut kita. Jangan. Kena besar, kena berani ambil risiko. Nah, itu contoh. Kalau juru tawaduk, ya Allah, syukran laka ya ana enta, tak dapat mengata. Kalau soleh juru tak dapat. Mereka tu kata aku tak pilih mu sebab mu zikir kuat sangat. Awanah nu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nah, aku nak pilih hak tu. Hak jahat. Itu mana lagi tu. Baik. Wala riyasata illa bil ilmi wala ilma, dan ilmu tidak akan didapat illa bil ulama'i, melainkan dengan ulama. Artinya wala hurriyata illa bil ulama. Merdeka tidak akan dicapai melainkan dengan ulama. Indonesia karena ada Nahdlatul Ulama, rakyat Nahdiyin, warga-warga Indonesia, warga-warga Nahdlatul Ulama sentiasa menjaga jasa ulama dia. Nah, setiap kali 22 Oktober resolusi jihad Kiai Hasyim Asy'ari keluar, mereka akan sambut Hari Santri Nasional. Mereka akan menyanyikan lagu Ya Lal Watan yang dikarang oleh Kiai Wahab Asbullah. Ya Lal Watan, Ya Lal Watan, Ya Lal Watan, hubbul watan minal iman, wala takun minal hirman, inhadu ya Lal Watan. Biasa dengar lagu? Biasa ni, tak usah kata lagu hak Indonesia. Hak Indonesia kita tak tahu. Ulama kita tak ada buat lagu kah? Syekh Abdullah Fahim ada lagu. Kita tahu Sudirman. Nah, Syekh Abdullah Fahim bukan main karya lagu kemerdekaan. Bahasa Arab tak? Nah, ada. Dan Syekh Abdullah Fahim selepas merdeka negara kita, timbul isu-isu yang dibuat oleh negara, oleh kerajaan, seperti loteri kebajikan, funfair. Dan di dalam persatuan ulama sebenarnya timbul perbalahan antara ulama kaum tua dan kaum muda. Maka ketika itu
Tok Guru Haji Ahmad Al-Badawi terkesan, terinspirasi daripada Nahdlatul Ulama di Indonesia, berjaya menyekat perbuatan Saudi daripada merobohkan makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita orang-orang kaum tua juga kena ada jamaiyah. Maka ketika itu adalah manifesto Al-Badawi, ulama menuju ke jalan Allah, menekankan supaya di dalam Persatuan Ulama Semelaya ada sayap pemuda, dan ketua pemudanya ialah Tuan Guru Haji Ahmad Al-Badawi. Cuba tuan-tuan kalau pergi putih kita tengok, ada gambar ayah Allah, Tuan Guru Haji Ahmad Al-Badawi, ketua pemuda. Dulunya nama Persatuan Ulama Semelaya. Sekarang tuan-tuan tahu sendirilah nama apa. Nama parti lah sekarang. Nama parti. Baik. Dan kena ada sayap ulama yang dapat membendung kemarahan daripada ulama-ulama kaum muda di dalam Persatuan Ulama Semelaya. Maka diletak namanya Nahdlatul Ulama Malaya. Nah, ringkasannya Naam. Nah, dan Naam ni ketika mana dulu dia belum merdeka tu, dia kena cukup parti untuk bertanding. Maka Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu satu parti, dan Persatuan Ulama Semelaya yang duduk di bawah Biro Agama Pertubuhan Ulama Kebangsaan Melayu Bersatu tu dibenarkan untuk daftar sebagai parti, tetapi ahlinya boleh jadi dui ahli. Dui ahli. Dia ahli itu, dia juga boleh jadi ahli ni, gitu. Setelah mana kembalinya ramai orang daripada anak-anak muda daripada Mesir, yang dapat pegang jawatan dan suaranya banyak, maka muktamar terakhir Persatuan Ulama Semelaya menekankan supaya keluar 100%, diharamkan menjadi dui ahli, dan namanya ditukar kepada Persatuan Islam Semelaya. Gitu. Maka ketika itu Tuan Guru Haji Fuad Hasan yang dipertua yang pertama Persatuan Ulama Semelaya tidak setuju dan keluar menubuhkan parti Nahdlatul Ulama Melaya. Tak jadi dengar lah kan ini. Ini sejarah. Nak bukti? Mari ikut saya pergi Sungai Buloh, pergi pondok saya. Ada surat khabar zaman dulu. Watan ke apa? Watan. Ada. Dan mengajak Syekh Abdullah Fahim untuk masuk juga parti Nahdlatul Ulama Melaya. Syekh Abdullah Fahim cukuplah orang Melayu berpecah dua dah. Kita jangan berpecah lagi. Tapi ketika Nahdlatul Ulama Melaya ditubuhkan di dalam Persatuan Ulama Melaya, ya, Syekh Abdullah Fahim lah rais yang pertama yang mengeluarkan fatwa loteri kebajikan yang dibuat itu ialah haram. Bersidang di madrasah Tuan Guru Haji Ahmad bin Tuan Husain Nasir Kedah, pokok sana. Ya. Baik. Nahdlatul Ulama Melaya ni ada dah dulu. Dan sekarang kami menghidupkan kembali. Tujuannya apa? Tidak merebut kuasa. 3. Ekonomi, pendidikan, dan memperbaiki balik akhlak manusia dalam konteks menjaga keamanan negara. Ini berdasarkan Quran. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. 3 visi misi. Dan untuk mengangkat kembali jasa ulama ni. Kenapa kita tidak pernah dengar di dalam TV radio menyanyikan lagu Nasyidul Watani? Pernah dengar tak lagu ni? Lagu kemerdekaan ada? Ada? Pernah dengar? Ni orang dengar ni? Apa dia kata? Yatibun nasyidu bi dzikril watan la yahyal malayu wa yastaqil watan. Yatibun nasyidu bi dzikril watan la yahyal malayu wa yastaqil watan. Apa makna dia? Melayu so. Apa heret sini? Indahnya lagu dengan memperingati tanah air. Hidup Melayu, merdekalah tanah air. Kau tadi gabung 2 slogan tadi. Bihubbuki ya malaya qalbi yahim kaifa wa majduki majdaka samim wa tarikhuhu syahidan min qadim faya habbaza anti ni'mal watan. Bihubbuki, dengan cinta kepada engkau wahai Melaya daripada lubuk hati yang terdalam. Kaifa wa majduki, betapakah tidak kemuliaan engkau? Majdaka samim, kemuliaan yang sebenar, kemuliaan yang asli, yang sejati. Wa tarikhuhu syahidan min qadim, sejarah engkau wahai Melayu dan Melaya ialah disaksi sepanjang zaman. Faya habbaza anti ni'mal watan, alangkah beruntungnya engkaulah sebaik-baik tanah air
tempat tinggal. Allah, tengok. Askar wataniyah disambut dengan marhaban marhaban ya ashabil ya ahlal bilad, kalau tak silap. Ini Pak Allah Wadawi ada nyanyi. Marhaban marhaban bi ashabil jihad. Marhaban marhaban ya wujuhal bilad. Marhaban marhaban bi ashabil jihad. Ada Pak Allah pernah menyanyi dalam TV Al Hijrah. Ya ungkap. Marhaban, selamat datang ya wujuhal bilad, wahai pemuka-pemuka tanah air. Ini menyambut askar-askar wataniyah kita yang balik pulang berperang. Marhaban marhaban bi ashabil jihad. Selamat datang wahai yang empunya jihad fi sabilillah. Ini syair Syekh Abdullah Fahim. Kenapa tak didengar? Ada di radio, TV, ada. Karena kita yang tidak memperjuangkan. Dulu di Indonesia tidak ada Hari Santri Nasional, tak ada. Hari Santri itu mana? Hari Tok Guru Pondok, Hari Tok Fakir Pondok, seluruh Indonesia. Tapi Nahdlatul Ulama memperjuangkan itu. Hingga negara tengok buka mata, akhirnya jadi cuti rasmi negara, menghargai pejuang kemerdekaan dan mulai meletak pahlawan nasional kepada pejuang ulama-ulama yang memperjuangkan kemerdekaan. Dulu ulama bila juang tak ada penghargaan, mati kerah gitu, tak ada, negara tak ada ambil kisah. Orang-orang nasionalis tak ambil cara, tak ambil padu, tak angkat martabat ulama. Tapi bila orang ulama sendiri kena berjuang, cerita lagi dan lagi, macam kita boleh cerita lagi, iman amat, cerita siapa nanoh telinga dah ni. Akhirnya ulama-ulama yang mati dulu juang kemerdekaan diiktiraf oleh kerajaan pahlawan nasional. Ini makam pahlawan nasional. Siapa tak tu? Orang Islam di sana tu memperjuangkan jasa ulama. Kita, kalau tidak kita yang memperjuang mulai sekarang, siapa lagi? Ini tahap cucu ke cicit tak tahu ni, masih lagi boleh cari. Tuan-tuan kalau baca buku sejarah Syekh Abdullah Fahim yang ditulis oleh pengarang-pengarang, boleh kata 100% penulis mengatakan Syekh Abdullah Fahim tidak pernah menulis sebarang kitab. Tapi nak rayaknya kita ikhlas, nak menghidupkan balik apa jasa Syekh Abdullah Fahim dan ulama-ulama sezamannya. Tapi lah ni kita fokus dia dulu, kerana dia ketua masa tu. Dia yang keluar ke apa-apa petua, didengar oleh orang-orang nasionalis. Syekh Abdullah Fahim, Allah Ta'ala buka Ramadan hari tu, sahabat saya tag dalam Facebook, ada kitab Syekh Abdullah Fahim, ada. Ini saya dapat daripada Ustaz Muhammad Azam, cucu kepada Tuan Guru Haji Abdullah Tahir, Pondok Bunuk Payung. Dia duk kemah-kemah almari kitab atuk dia, Tok Guru Haji Abdullah Tahir Pondok Bunuk Payung, kemah-kemah jatuh kitab kecil. Dia baca tengok, Syekh Abdullah Fahim ada kitab, terkejut. Artinya orang-orang yang duk tulis biodata dia, Syekh Abdullah Fahim tidak menulis sebarang kitab. Dia tu rojak ke orang lain dah tu. Nak tulis biodata orang ni jangan main. Mana boleh duk reka. Beranak dalam gua mana boleh. Nak tanya orang, Syekh Abdullah Fahim beranak mana? Berapa tarikh dia? Dia ada tulis kitab tak? Artinya orang yang tahu tentang dia pun tidak menjaga tentang peninggalan dia. Itu maksud saya. Dan tuan-tuan, tajuk dia ni Al-Aiqaz, khutbah pembangkit penyedar semangat orang Melayu. Nanti insya-Allah kita Pertubuhan Nahdlatul Ulama Malaysia Naam ni sekali lagi akan menghidupkan kembali ni, akan menulis balik buku ni bagi moden sikit, bagi orang boleh baca. Saya nak baca sikit apa hak ditulis Syekh Abdullah Fahim. Dia dalam bahasa Arab Jawi, bahasa Arab Jawi, bahasa Arab terima Jawi. Tengok dia kata apa? Walaqad taqaddamatil ajanibu fi qa'ri darikum marahilah wa taqahqahrikum fiha ilal wara'i awailah fama hadzal jumud wa ma hadzal miksalu. Apa maksudnya? Dan sesungguhnya telah mara dan majulah oleh bangsa-bangsa asing di negeri kamu beberapa jauh ke depan. Iya. Sekarang ni yang banyak minta peruntukan dengan kerajaan, sekolah Cina, sekolah India, persatuan Cina, pertubuhan Cina. Pusat-pusat kilat-kilat Arab banyak minta sponsor. Hatta sister in Islam minta sponsor daripada kerajaan. Kerana ada duit kita dalam kerajaan tu. Tapi kita sedia orang Islam marah ke kerajaan, becinya ke kerajaan, siapa duit kita tak selesai ambil. Betul tak? Tak selesai minta kerajaan.
tak suka aku je. Nanti ni, itu perangai kita. Orang maju ke depan dah lah ke. Kita ke belakang. Kenapa? Karena ni. Tengok. Betul sungguh. Betul sungguh. Dan kamu di dalam negeri kamu telah mundur ke belakang. Semata-mata berharap pada orang saja. Kata Syekh Abdullah Fahim. Maka alangkah bekunya semangat kamu. Dan lemahnya perasaan kamu. Dan apalah penyakit. Dan kemalasan yang menimpa ini. Ini kalau tuan-tuan baca, hamba rasa, kita orang Melayu bangkit saja. Bangkit. Bangkit bukan mengamuk, menepik satu kali. Bangkit untuk membina kemajuan bangsa ke depan. Bukan bangkit, bukan gitu tu. Bukan bangkit tu, bodoh dia panggil itu. Memajukan bangsa. Artinya dalam kitab Syekh Abdullah Fahim ni, syarat penuh dengan nasihat, suntikan semangat, nasionalisme dan kebangsaan. Dan jangan ingat tuan-tuan, kalau kita memperjuangkan agama tanpa kebangsaan, kita akan berjaya. Tak akan berjaya. Ini perkataan Ibnu Khaldun. Ad-da'watu diniyah la tatimmu illa bil asabiyyah wal wataniyah. Ad-da'watu diniyah, memperjuangkan agama, la tatimmu, tidak akan berjaya sekali-kali illa melainkan bil asabiyyah, dengan kebangsaan, wal wataniyah, dan tanah air. Karena agama seperti air, bangsa seperti bekas, dan tanah air seperti cawan. Kalau air boleh tukar, air boleh tukar. Saya mari jauh-jauh air ni ya. Contoh, mana enggak air Coca-Cola ke? Atau beres-beres tak kita tukar air Coca-Cola. Boleh tukar air. Agama tu boleh tukar, betul tak? Bangsa boleh tukar tak bangsa? Boleh. Beranak Melayu boleh mati Cina, boleh. Beranak Melayu mula. Duduk orang 40, wah jadi Melayu kata. Nak jadi Korea pula, buat rambut kepok-kepok, anyang saya, boleh? Tak boleh. Beranak Melayu, mati Melayu. Begitu. Bangsa ketentuan, agama pilihan. Jangan kata bangsa tidak ada manfaat apa-apa. Jangan. Artinya Allah Ta'ala menentu kita orang Melayu ni, Melayu sia-sia. Jangan. Allah Ta'ala sebutkan, ya ayyuhal nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu. Artinya bangsa tu ialah ketetapan Allah, kita tak boleh tukar. Tapi hikmah Allah Ta'ala jadi bangsa bukan untuk menzalimi, menghina, rasis, tidak. Li ta'arafu, untuk saling mengenal, kerana dengan kenal pasti cinta. Orang India nak cinta orang Melayu, dia kena kenal Melayu. Pasti dia cinta Melayu. Orang Melayu nak sayang ke orang India, kena kenal India. Pasti dia cinta pada orang India. Orang Cina lagu tu juga. Tapi kalau tak kenal, tu hak balas dia. Tak kenal. Orang Melayu pendatang, kita pribumi sini. Contoh. Tak kenal je, tak kenal. Marah aku lawan apa? Marah aku lawan. Jadi balas. Cuba kalau orang India kata, Allah, kami terima kasihlah tok nenek orang Melayu mula sanggup bagi berkorban rasa bagi kami ni jadi warga negara untuk sama-sama membangun negara ni. Terima kasihlah saudara orang Melayu. Allah, kita orang Melayu peluk lalu, cium lalu dah. Bila kenal maka cinta. Al-ma'rifatu syajarah wal mahabbatus samarah. Orang tua-tua apa kata? Tak kenal maka tak cinta. Lagu tu. Kalau kita nak jaga agama, air, kita kena jaga bekah dia bangsa. Dan tepat letak bekahnya, yakni piring. Biar tentu piring kita. Jangan piring orang lain. Jangan. Cuba tuan-tuan mari ke rumah saya. Saya hidang air teko atas latar. Tuan-tuan mari ke rumah saya hidang air teko. Atas latar. Minum. Minum tu aja, minum. Agak-agak tuan-tuan minum ke tuan-tuan nyepak saya? Tak nyepak pun makin hamum. Tanya ustaz apa lagu ni? Kurang hajar sungguh. Hidang air teko atas latar begini. Tak ada adab, tak ada akhlak. Betul tak? Hinanya agama tanpa bangsa. Cuba tengok saudara kita se-Islam Rohingya. Bukan orang Islam kan? Orang Islam tu. Muslim, mukmin, saudara kita, ukhuwah Islamiah dengan kita. Tapi kenapa seperti itu? Gali kubur sendiri. Putus harap nak hidup, baik mati dulu dia kata. Karena tidak ada kekuatan bangsa dan tidak ada kekuatan tanah air. Maka jangan duk cakap jangan. Nak berjuang agama tak dapat tidak bangsa dan tanah air. Ad-da'watu diniyah la tatimmu illa bil asabiyah wal wataniyah. Asabiyah boleh ustaz? Iya boleh asabiyah. Lepas tu Nabi kata asabiyah tak boleh tu.
asabiyah dengan makna ta'assub tu haram. Laisa minna man da'a ila asabiyatin ma hiya al-asabiyatu ya Rasulullah an tu'ina akhaka 'ala zulmi. Itu haram. Bukan umat aku orang yang asabiyah. Apa asabiyah ya Rasulullah? Asabiyah itu dengan makna mu tolong kelompokmu, kumpulanmu, NGO-mu, partimu, bangsamu, orangmu, anak buahmu, keluargamu di atas perkara yang zalim. Kau yang salah. Hak betul pun kita bela, hak salah pun kita bela. Tak kira. Ini pun hak kita, jangan main. Nah, orang kita gapo dia buat betul lah kau, jangan main. Tu asabiyah hak diharam. Ta'assub haram. Adapun asabiyah dengan makna cintakan bangsa, cintakan negara, itu bukan dilarang, bahkan itulah yang dimasyru'iyah, yang disyariatkan. Jadi cukup setakat tu. Mudah-mudahan pada pertemuan malam ni boleh sedikit sebanyak orang panggil membuka minda. Mungkin ada yang tak setuju pendapat ni, ya kita boleh berdiskusi. Kalau siapa-siapa nak berdiskusi, insya-Allah boleh. Forum boleh. Nah, yang pasti kalau forum pasti orang tu senyap kalau tak setuju dengan saya. Nah, pasti gitu, insya-Allah. Nah, saya yakin. Jadi yang baik datang daripada Allah dan yang buruk daripada kelemahan diri. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansuril Islam wal mujahidin fi Palestin wa fi Suria wa fi Misr wa fi Yaman wa fi Burma wa fi Fattani wa fi Indonesia wa fi biladina Malaysia wa fi kulli makan wa fil ardil Islam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan semua di belakang sana tu, saya terlupa tadi. Saya tadi tu nak ayat tapi pergi baca doa dah. Nah ni di belakang sana tu kita ada buat jualan sikit lah. Saya tu ni sebenarnya tidak niat nak kuliah sebenarnya. Saya Kelantan ni saya sebenarnya takut nak kuliah sebab tutup guru saya dihidup lagi. Sebab tu saya lari duduk Selangor, senang tak ada tok guru saya. Jadi saya turun ni ada urusan dengan Nahdlatul Ulama Malaysia ni, nak undang tutup guru pondok kita supaya hantar pelajar ustaz-ustaz ke majlis nanti di Masjid Negeri Shah Alam. Jadi saya turun ke pondok-pondok, tak tidur malam. Kemarin dulu tak tidur sehari tak tidur. Hari ni ngatuk. Nah, tapi bila kecek baga ni, jadi gila lalu tengok pukul 10 dah, kat pukul 10. Jadi semangat jadi saya. Nah, jadi kita ni pertubuhan yang baru dan tidak ada support daripada mana-mana. Jadi tuan-tuan jangan katalah, oh mahal teh, ulama apa menega mahal-mahal gini. Nah, bukan orang panggil semata-mata menega. Tuan-tuan, tolong dakwah kita ni. Kita nak sedarkan balik institusi pondok, tuk-tuk guru pondok. Jangan tinggal hak ni. Kalau kita nak bermartabat, kita nak jadi izzah, jangan tinggal hak ni. Hak tuan-tuan berpolitik atau tuk guru kita berparti tu silakan dah. Hak ni tak ada politik ke parti apa. Ini khalis, suci, semata-mata tiga tadi. Nak hidup balik ya. Hak ni ya. Tak ada nak berebut kuasa, tak ada. Nah. Jadi kalau selagi mana kita tak kembali ke hak ni, artinya kita sendiri yang menanamkan jasa ulama kita. Jadi saya kena turun. Pakai minyak tak ada daripada mana-mana sapok daripada mana-mana orang kaya ke apa tak ada. Nah, hanya kita ni nego kopiah, nego buku, hak lebih daripada tu modal kita. Nak bergerak ke sana kemari. Jadi beli hak ni, beli buku ni, beli kopiah ke, beli kat telekong semayang orang perempuan pun ada, hak budak pun ada, hak dewasa pun ada. Artinya telah membantu kita bergerak ke seluruh pondok-pondok. Untuk pondok-pondok ni kembali belajar, kembali perbetul balik sistem pengajian di pondok. 22 Ogos first program kita di Masjid Negeri Shah Alam, seminar sistem bahsul masail dan sistem pondok pesantren salaf Nahdlatul Ulama di Indonesia. Kita nak supaya ustaz-ustaz ni didedahkan. Bagaimana di sana pondok 300 tahun bertahan, 200 tahun bertahan, 100 tahun bertahan. Bertahan tu bukan semakin sikit pelajar, beribu
25,000, 35,000, 10,000, 1,000 sikit sangat. Sehingga jadi kena potong. Jadi ada kota pula. 300 orang yang boleh terima. 1,000 orang mari interview, 300 orang aja pondok. Lebih pada tu tak boleh, kena denda. Siapa tahu tu? Sekolah di sana, pondok di sana setanding dengan sekolah sains, sekolah elit ni. Karena mereka al-muhafazatu 'alal qadimi salih wal akhzu bil jadidil aslah. Mereka jaga hak tok guru mereka dulu dan mereka ambil sistem yang moden untuk lebih cemerlang. Kita, hak orang tua kita dulu, kita tak jaga. Hak moden pun kita tolak. Lepas tu, agak-agak jadi gimana? Kau lama, kau sikit. Kau lama, ni gitu. Jadi kita nak pondok kita ni bangkit. Berbetul balik sistem pengajiannya. Supaya lebih bermartabat. Lebih ke depan. Jadi inilah perjuangan kita. Mudah-mudahan tuan-tuan semua buat pembelian tu, tandanya telah menderma kepada perjuangan Nahdlatul Ulama Malaysia. Di sana juga ada sahabat hamba daripada Pondok Pasir Tumbuh jual minyak zaitun plus madu dan minyak zaitun. Hamba kena baca sebab bukan hamba ni. Dia khasiatnya merawat kolesterol, baik untuk pelancaran darah, merawat 3 serangkai. Yang penting minyak zaitun tu sunnah Nabi dia ayat ni. Jadi tuan-tuan belilah untuk membantu sahabat kita di Pondok Pasir Tumbuh tu. Kemudian kita pun ada pondok di Sungai Buloh, Selangor. Dan pondok kita tidak mengenakan sebarang yuran bulanan. Tak ada. Pelajar duduk free gitu. Makan tanggung berok cakung itu. Makan tanggung berok cakung pondok kita. Tapi gaji guru tetap kita bayar. Seorang guru 2,000, 2,000 RM, RM2,000. 3 orang guru kira berapa ribu? 6,000. Sewa ada tu. Tanah susah. Boleh Cina Melaka dah bayar. Sewa 1,000 lebih. Elektrik kadang-kadang 5,000. 3,000, 4,000 kerana pasal ekon apa semua. Alhamdulillah setakat ni cukup kerana kita tidak ada pengurusan. Kerana kita tak ada pengurusan tu sebab kita tidak ada yuran. Kalau ada yuran baru boleh buat pengurusan, boleh bayar gaji orang yang mengurus. Kalau tak ada pengurusan sebab free. Alhamdulillah cukup. Kenapa? Kerana tuan-tuan yang seperti kita seginilah yang menderma di dalam tabung tersebut, dan tabung tersebutlah yang mampu membayar apa keperluan di pondok kita. Itu juga maslahat pondok kita di Sungai Buloh, di Bandar Baru Sungai Buloh. Pelajar kita ada 20 orang dan pondok kita didaftar di bawah Jabatan Agama Islam Negeri Selangor, JAIS dan MAIS. Cuma tidak ada pengurusan, tidak ada yuran. Itu saja. Jadi di sana ada tabung juga. Jika tuan-tuan menderma, itu juga memastikan pondok kita di Sungai Buloh tu sentiasa bergerak dan tidak terbantu program-program pengajiannya di sana, insyaallah. Itu saja. Wallahu a'lam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.